Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Selamat malam dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Waalaikumsalam Zuraidi Omar. Waalaikumsalam Aim Riz. Waalaikumsalam Muhammad Taufik. Amrizan Hashim. Share dulu tuan. Azmi Samad. Bandel sekilo. Narawi Nasa. Harmizi Isa. Pak Tamwi Ibrahim Ali. Romi. Muhammad Azhar Azhar. Baharudin Rahman. Ismail Mat Hashim. Epid Firdaus. Haris Fadilah. Ahmad Razak. Edi Putra. Hasan SMS di Twin. Muhammad Hajudin Abdullah. Ya, sihat. Baru lepas bekam ni sihat sikit lah. Muhammad Tarmizi. Muhammad Fa'ud. Hazmil Sofian. Zimi Hashim. Ya, naikkan view dulu. Naikkan. Laju. Atan Romaino. Roslan Lan. Tuan minta izin tuan. Saya okok dulu. Semalam tak sempat buat live tuan. Semalam duduk di pusat operasi bencana. Hari ni baru sempat nak melihat kepada keadaan semasa. Tiba-tiba pula jumpa satu benda yang pedih mata. Ghaffar Rafaat, Haris Fadilah, Mustafa Seman, Muhammad Rizwan Majid, Gil 5, sahabatku. Farhan Shahnan Abdullah, Forman Azri. Ya, Abang Wan Zikri. Wan Zik. Dengan nama glamour yang Wan Zik. Bakai YB. Arau. Nak menggantikan Syahidan Kasim jadi Menteri Wilayah. InsyaAllah. Muhammad Nayan. Ijan Salam. Remy Perkasa. Pak Jemaah. John Rembo Penang. Zahari Yahya Naim. Hazri Zakiah. Pelapah Handayang Otoh. Muhammad Yunus Ismail. Muhammad Zainuan. Jekom Jekom mereka tak masuk gini tengok. Abang Rosli Ismail. Yang saya hormati dan kasihi. Roslan Lan. Pian Kerambik. Muhammad Adham. Muhammad Arzuan Arsyad. Sokok dulu Sabdin Kayun. Hangah Otai. Hamidun Markom. Kalau dah mula ada campur tangan untuk dah memang lepas dah seorang hari ni. Hampa tak perasan. Sebab tu saya kata kena fokus. Dah lepas dah seorang hari ni. Kena fokus. Kita dalam politik kena fokus. Sebab politik adalah dunia propaganda dan juga division world. Mereka divert lepas seorang. Orang tak sedar nama dia siapa dia. And Muhammad Fauzi. Waalaikumsalam. Khalifah Riwan. Haikal Datuk Roslan Acik Cheng. Dah lepas dah seorang hari ni tuan. Yus Ismail. Muhammad Rizwan Majid. Malam nak tunggu tak ada. Malam saya edit video malam. Video di Yan. Zul Diesel Chelsea. Pian Kerambik. Dah lepas dah seorang. Hampa tak tumpu perhatian. Kena tumpu. Noliah Jamil. Haikan Datuk Roslan. Siapa yang mula campur tu? By Nesta. By Nesta macam dah dengar. Oh dah follower lama.
Shah Falik Teo. YB6. Lapar po Nina Bobo. Pian Kerambi. Ahmad Maslan kan? Hampa terlepas. Hampa tak tahu ni cerita. Waalaikumsalam. Abang Bayan Insta. Zahari Yahya Naim. Bukan Zahid. Hampa terlepas. Ada seorang bekas MP. Dia tidak jawatan dalam hati tetapi dia bekas MP. Dia bekas ahli Parlimen UMNO. Saya bagi hint sikit. Kes dia FGV. Rasdi Ahmad, Andy Ilham, Lapar Po, Zack Pilot, Andy Ilham, Pian Kerambin. Tu saya bagi hint sikit. Hamba pergi baca dulu. Sementara nak tunggu orang. Dia, ni kita nak timbul soalan. Kita nak tanya. Ya, Abang Mainesta. Tupai jahat. Zamri Muluk. Tak ada muka FB Fik busy sikit tak, dah terlepas dah sekok. Hampa tak baca. Dah terlepas dah. Muhammad Azrin. Saya buka sikit tuan. Saya buka sikit. Dia Johor, dia duduk Johor. Bekas MP UMNO kalah bertanding 2018. Pengurusi Felda. Ketua bahagian di satu tempat di Johor. Nampak? Nampak? Saya punya risikan, nampak? Dah terlepas dah seorang. Nampak tak baca hati. Andy Northern. Zul Castello Zul. Absen tak ada notification. Biasalah ni. Zamani Abdul Razak. Ini busy kerja. Kan dia bukan Maslan. Maslan ada jawatan dalam parti ni. Dia tidak ada jawatan. Muhammad Mat. Sarah Cookies. Jangan kaldai dah. Samad Uban kan? Bukan Samad Uban. Ada seorang ni kes sama dengan Samad Uban lah. Saya beritahu lah nama dia. Ehsanuddin. Datuk Nur Ehsanuddin. Muhammad Harun Nur Rashid. Datuk Nur Ehsanuddin. Dia bekas ahli Parlimen Kota Tinggi. Selepas kalah dalam PRU ke-18, kes dia disebut di dalam mahkamah pada tahun 2019. Melibatkan penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Itu hampa-hampa tak kenal orang. Bekas MP Kota Tinggi. Bekas MP Kota Tinggi daripada UMNO. Nama dia adalah Datuk Nur Ehsanuddin Muhammad Harun Nur Rashid. Datuk Nur Ehsanuddin. Datuk Nur Ehsanuddin Muhammad Harun Nur Rashid. Rahim Yahya. Waalaikumsalam. Muazzam Mustafa Bakri. Khalid Muhammad Yusof. Tu saya dah sebut nama dah. Muhammad Tasli. Apa mau dia sebut ni? Saya dah bagi tahu nama dah. Oh, dia delay delay live kita, dia delay. Oh, tak kenal Apa tak kenal Okey tuan. Kita mula tuan. Kita mula. Hari ini dilaporkan dalam surat khabar sinar berkenaan dengan seorang yang bernama Datuk Nur Ehsanuddin Muhammad Harun Nur Rashid. Jadi, apa nama ni, dia sebelum ini menghadapi 29 kes pecah amanah. Iaitu bekas ahli Parlimen Kota Tinggi daripada UMNO. Jadi, alasan dia dilepaskan dan dibebaskan
Alasannya adalah pihak pendakwaan menarik balik semua pertuduhan. Jadi bila pihak pendakwaan menarik balik semua pertuduhan ni, ada something wrong somewhere lah. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Jadi dekat dalam apa yang dikatakan adalah keputusan ini telah pun dibuat pada 21 hari bulan Mei tahun 2021. Namun tuan-tuan, sebelum saya buat live tadi tuan-tuan, sebelum saya buat live tadi, saya ada periksa dekat semua arkib newspaper dan termasuk juga dekat dalam media sosial dan sebagainya. Yang peliknya tuan-tuan, saya tak jumpa sebarang berita yang dilaporkan pada 21 hari bulan Mei 2021 yang menyatakan sedemikian. Dan juga tarikh berita berkenaan dengan kes mahkamah pada 21 hari bulan Mei 2021 juga hilang. Jadi kita bukan nak fitnah, tapi kita nak tanya lah. Kita nak tanya, betul ke keputusan ini dibuat pada 21 hari bulan Mei? Kalau betul, rakyat inginkan satu bukti. Rakyat inginkan satu bukti. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Kita perlu tahu tuan-tuan, pertuduhan yang pertama. Pertuduhan pertuduhan dia yang pertama adalah menerima sejumlah wang dan juga kereta jenis BMW 3 Series dan deposit RM50,000 daripada satu syarikat yang bernama Karya Hidayah Sendirian Berhad dan dimasukkan ke dalam akaun peribadi beliau. Jadi beliau menerima wang yang dimasukkan ke dalam akaun peribadi beliau sebagai deposit bagi penerimaan kereta jenis BMW 3 Series. Ini yang dilaporkan sebelum inilah. Dan pertuduhan yang kedua. Pertuduhan yang kedua adalah menerima sebidang tanah dengan keluasan sebanyak 0.1421 hektar. Jadi ada dua di sini tuan-tuan. Jadi pertuduhan dia yang pertama adalah menerima RM50,000 ke dalam akaun peribadi beliau melalui satu syarikat yang bernama Karya Hidayah Sendirian Berhad bagi meluluskan projek lah. Jadi pertuduhan yang kedua adalah menerima sebidang tanah dengan keluasan 0.1421 hektar. Sebagaimana yang dilaporkan oleh jurunilai, tanah tersebut adalah berharga RM180,000. Jadi alasan yang saya pelik di sini tuan-tuan, alasan yang saya pelik di sini adalah peguam beliau. Peguam beliau mengatakan bahawa kes ini dilepaskan dan dibebaskan adalah kerana transaksi tersebut adalah berbentuk pinjaman dan beliau telah pun memulangkan semula kepada Karya Hidayah Sendirian Berhad. Jadi tuan-tuan di sini tuan-tuan, rasuah ni boleh dikirakan sebagai pinjam ataupun upfront. Maknanya dipinjam bukan upfront, dia panggil di sini adalah wang duluan ataupun pinjaman. Maknanya dia menerima rasuah bagi meluluskan satu projek dan dia menerima sebidang tanah bagi meluluskan satu projek dan kemudiannya dia pulangkan semula duit tu. Maka dia pulangkan semula, tidak ada bukti, tidak ada apa, tiba-tiba dilepaskan, dibebaskan. Dan juga tanah tersebut juga tidak dinyatakan sama ada beliau telah pun adakah tanah ini boleh dikira sebagai penjam juga. Sebab dia menerima sebidang tanah. Adakah dia penjam tanah tersebut? Jadi benda ni yang agak lawak sikit tuan-tuan, agak lawak sikit. Adakah dia penjam? Adakah dia orang kata apa? Adakah dia penjam tanah tu lepas tu dia bagi balik? Ataupun dia penjam duit dengan kereta BMW tu lepas tu dia bagi balik, maka dia pun dibebaskan dan dilepaskan. Maka di sini rakyat nampak seolah-olah sebagaimana diperbodohkan. Maknanya tafsiran rasuah ini
boleh digunakan sebagai wang pendahuluan, wang pendahuluan ataupun dia pinjam. UMNO saja boleh buat macam ni. UMNO saja boleh buat macam ni. Dia macam ni lah tuan-tuan. Anda katalah tuan-tuan ni langgar traffic light merah. Bila tuan-tuan langgar traffic light merah, kena tahan dengan seorang anggota trafik. Lepas tu anggota trafik tu pun minta RM50. Tu bukan rasuah tuan-tuan, dia pinjam. Dia pinjam. Bila dia kena tuduh nanti di mahkamah, dia pulang balik RM50 tu, maka kes settle lah sebab dia pinjam. Dia mungkin pada waktu tu dia nak pakai duit dulu. Dia nak pakai duit dulu RM50 tu bukan rasuah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pelik tuan-tuan. Itu bukan rasuah sebab berdasarkan kes ini, dia bukan rasuah. Dia pinjam. Dia pinjam, lepas tu dia bagi balik. Yang ni lah lawaknya. Jadi kita tertanya-tanya lah, bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku di saat Perdana Menteri kita adalah daripada UMNO? Adakah di dalam undang-undang, di dalam perkara 16A dan juga 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ni, penerimaan dan juga memberi rasuah ini dikirakan sebagai wang deposit ataupun wang pinjaman. Maknanya orang yang menerima rasuah tu dia meminjam kepada orang yang memberi. Maknanya bila dia kena tuduh kat mahkamah, dia pulang balik duit tu, maka selesailah kes. Sekiranya perkara itu berlaku, saya rasa ramai yang akan selesai lah dia punya kes dia. Maknanya dia waktu dia terima tu dia pinjam dulu sebab dia mungkin nak pakai pada waktu tu dia terdesak. Dia nak pakai duit, so dia minta lah. Dia minta rasuah. Dia minta rasuah tu bukan untuk habuan. Dia pinjam dulu. So bila dia kena tuduh di mahkamah, dia pulang. Dia pulang, maka kes ditutup lah. Jadi saya ingin bertanya lah berkenaan dengan perkara ini. Dan perkara ini harus dijawab. Perkara ini harus dijawab oleh kepimpinan UMNO. Dan juga harus dijawab oleh Ismail Sabri itu sendiri. Dan kita juga nak tahu tanah yang dia terima ini sejumlah 0.141 hektar ini, adakah dia dah pulangkan semula? Adakah dia telah pun memulangkan semula tanah tersebut? So bagaimanakah dia meminjam? Bagaimanakah dia meminjam tanah itu dan dia memulangkan? Adakah dikira sebidang tanah itu dikira sebagai pendahuluan? Jadi kita nak tahu juga wang pendahuluan ni untuk apa? Jadi ini yang rakyat pelik. Ini yang rakyat pelik dan rakyat marah. Sebab apa tuan-tuan? Sekiranya kes Datuk Nur Ihsanuddin Muhammad Harun Nur Rashid ini boleh dilepaskan dan dibebaskan hanya kerana beliau memulangkan semula, walaupun tidak ada bukti bahawa beliau memulangkan semula, hanya dengan percakapan saja bahawa dia memulangkan semula, maka kes dia ini dibebaskan, dilepaskan. Maka rakyat hari ini gusar. Adakah kes Zahid Hamidi akan jadi macam itu juga? Zahid Hamidi juga menggunakan, Zahid Hamidi ni dia pecah amanah. Ada dua kes lah, sebiji macam kes Datuk Nur Ihsanuddin Muhammad Harun Nur Rashid ini. Dan kes yang pertama Zahid Hamidi adalah pecah dia pecah amanah tuan-tuan. Dia pecah amanah berkaitan dengan Yayasan Akal Budi. Yang ni yang rakyat perlu tahu. Sebab apa? Sebab dia mungkin penjam saja duit yayasan itu. Dia mungkin penjam sahaja duit yayasan itu untuk dia membayar kepada kongsi gelap. Dan Zahid juga penjam duit yayasan untuk membayar road tax kenderaan beliau. Dan Zahid juga mungkin penjam duit itu untuk beli hotel kat dia punya anak kesayangan dia. Dan juga Zahid juga penjam duit yayasan itu untuk apa? Untuk dia beli 2 lot banglo kepada adik kesayangan beliau. So adakah kes Zahid Hamidi ini juga akan dibebaskan dan dilepaskan hanya kerana alasan beliau hanya meminjam daripada duit Yayasan Akal Budi? Ini yang rakyat nak tahu. Ini yang rakyat nak tahu sebab situasi kes dia sama. Situasi kes dia memang totally sama. Kes Datuk Nur Ihsanuddin Muhammad Harun Nur Rashid ini dengan kes Zahid Hamidi sama saja. Tidak ada beza.
Tidak ada beza. Cuma yang bezanya adalah duit. Dan kes Zahid Hamidi mungkin melibatkan ratusan juta ringgit. Dan kes dia ni mungkin melibatkan ratusan ribu ringgit. Tetapi tetap juga di dalam klaus yang sama sahaja. Dan ini yang rakyat nak tahu. Dan sebab itu kita tengok hari ini Zahid menangguh kes mahkamah. Sebab apa? Mungkin nak jadikan kes Datuk Nur Rashid ini sebagai presiden kes. Dan nak jadikan sebagai presiden kes. And yang mana untuk menjadi rujukan kepada kes beliau. And so yang kedua tuan, yang kedua kes Zahid Hamidi ini adalah kes rasuah. And kes rasuah yang melibatkan sistem VLA. Adakah Zahid Hamidi menerima? And adakah Zahid Hamidi menerima duit daripada untuk orang kata apa rasuah visa ini, yang mana Bangladesh senang lenang masuk Malaysia dan sebagainya ini, and adalah orang kata apa hanya pinjaman saja. Bukan dia menerima rasuah, dia pinjam. Dan apabila dia memulangkan semula duit itu dengan verbal tuan-tuan, bukan proof, bukan ada proof ataupun fact yang mengatakan bahawa dia memulangkan duit itu, maka kes dia akan dilepaskan dan dibebaskan. Ini yang rakyat tertanya-tanya. Dan saya pelik hari ini kenapa ahli UMNO amat berbangga dengan Zahid Hamidi. Sedangkan mereka hanya berbangga dengan mengatakan bahawa seseorang itu tidak mungkin akan bersalah selagi dia tidak dibuktikan bersalah di mahkamah. Dan mereka berbangga dengan perkataan fitnah-fitnah. Nak bagi tahu rakyat bukan bodoh. Rakyat bukan bodoh. Jikalau tak bersalah, kenapa menangguhkan kes mahkamah? Kenapa kenapa memberi alasan macam-macam? Sedangkan doktor telah mengesahkan bahawa Zahid Hamidi boleh hadir ke mahkamah pada hari ini. Tetapi dia hanya perlu rehat 45 minit. Tetapi tiba-tiba hari ini ada MC pula. Dan kita pelik, hakim sendiri bagi tahu sebelum ini kepada rakyat di Malaysia bahawa beliau ingin meneruskan kes Zahid Hamidi dengan segera. Dan beliau menyuruh doktor untuk hadir ke mahkamah untuk diambil keterangan. Sama ada Zahid boleh hadir mahkamah hari ini ataupun tidak boleh hadir. Tetapi tiba-tiba hari ini Zahid Hamidi MC. Sedangkan doktor bagi tahu dia boleh hadir. Dia boleh hadir ke mahkamah. Jikalau rakyat biasa, apa yang akan berlaku? Rakyat Malaysia tidak hadir ke mahkamah, kena lock up. Rakyat yang marhin di bawah ini tuan-tuan, walaupun dia curi sardin saja ataupun dia curi duit RM2 saja, jikalau dia tidak hadir ke mahkamah, maka dia akan ditangkap. UMNO hari ini, and mereka punya orang kata jekom mereka hari ini berbangga dengan status presiden mereka lari daripada kes mahkamah. Lepas tu duk abang, tak bersalah lagi, jangan ganggu urusan mahkamah. Jangan ganggu apa bendanya. Kalau duk lari, duk MC, rakyat pun ada perasaan. Rakyat pun reti marah. Hampa nak selamatkan pimpinan hampa sebab hampa duk buat duit lama dah. Hampa duk ambil duit rakyat lama dah. Duk makan duit rakyat lama dah. Sebab tu hampa nak pertahankan. Sebab apa? Hampa tidak akan lawan. Hampa akan membodek Zahid Hamidi dan sebagainya. Sebab apa? Demi untuk kelangsungan kehidupan. Menerima duit bayaran dan sebagainya. Zahid boleh bayar onsi gelap RM1 juta. Mana mungkin dia tak bayar orang kata trupa-trupa orang kata yang ada kat medsos hari ni. Mungkin dia ada juga membayar riba. Tapi soalnya hari ini adalah di manakah keadilan bagi rakyat? Perlembagaan, tuan-tuan, bila kita sebut tentang perlembagaan telah pun menjamin bahawa setiap orang rakyat Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang dan juga menikmati perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Tetapi masalahnya hari ini, adakah mereka menghormati perlembagaan? Mereka tidak menghormati perlembagaan, mereka derhaka terhadap perlembagaan. Mana-mana orang yang duduk kat dalam UMNO, maka mereka ini tidak boleh disabitkan di mahkamah. Mereka tidak boleh disabitkan di mahkamah. Dan mereka juga menikmati perlindungan yang lebih daripada rakyat Malaysia. Makanya mereka ini tidak boleh dipenjara dan sebagainya. Ini yang rakyat marah, ini yang rakyat tolak dan sebagainya. Sebab apa, tuan-tuan? Duit yang mereka ambil itu adalah duit rakyat. Duit ini bukan kerajaan, dia bukan meniaga. Kerajaan tidak boleh meniaga. Mereka duk bagi tahu Najib duk kutip duit dan sebagainya. Tuan-tuan, kerajaan tak boleh meniaga. Najib meniaga apa?
Najib tak berniaga apa-apa pun, cuma Najib memperkenalkan cukai-cukai yang baru. Sebab itulah dia mengumpul duit yang banyak. Orang kata apa? Dia memperkenalkan GST dan sebagainya. Sebab itulah dia buat collection yang banyak. Sebab rakyat perlu tahu. Kerajaan dia tidak boleh berniaga. Kerajaan macam mana dia buat duit? Dia buat duit melalui cukai-cukai yang dikutip kepada rakyat. Dan dimasukkan, orang kata apa, ke dalam wang yang disatukan. Duit inilah yang mereka gunakan. Duit yang mana rakyat bekerja dengan titik peluh mereka. Rakyat hari ini mereka memerah keringat mereka kerja, mereka membayar cukai dan sebagainya. Dan akhirnya, duit yang diperah daripada mereka ini digunakan untuk mengkayakan individu tertentu dan juga keluarga mereka. Ini yang rakyat marah. Rakyat tengah menunggu kes ini. Tambahan pula kes Zahid Hamidi. Kes Zahid Hamidi ini melibatkan wang yang melibatkan anak yatim dengan ibu tunggal. Dan juga melibatkan wang karyat, tuan-tuan. Hari ini sekiranya tuan-tuan lihat di dalam database di Malaysia ini, walaupun populationnya itu majoritinya adalah orang Islam, tetapi kenapa masjid lebih kurang daripada kuil? Kuil lebih banyak daripada masjid. Sebab apa? Sebab ada pemimpin-pemimpin daripada parti itu yang menyamun duit karyat yang sepatutnya dibinanya masjid dan juga madrasah digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Hari ini tidak heranlah tuan-tuan. Orang duk sebut tentang sekolah persendirian, siap dengan aircon, mewah dan sebagainya. Kenapa madrasah kita nampak dhaif? Kenapa madrasah kita nampak tidak teratur dan sebagainya? Macam mana tidak dhaif? Macam mana nak teratur dan sebagainya? Sekiranya ada orang yang menggunakan duit-duit yang diderma bagi tujuan untuk membina madrasah dengan lebih selesa. Ini masalahnya. Begitu juga dengan ibu tunggal dan anak yatim. Jadi rakyat hari ini tengah menunggu perbicaraan kes ini. Rakyat inginkan keadilan. Rakyat inginkan kesamarataan daripada sudut undang-undang. Rakyat mahukan perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Ini tak, tuan-tuan. Rakyat biasa ada yang kena tembak mati terus. Ada yang kena hukuman gantung sampai mati. Ada yang tidak berkemampuan untuk menggunakan peguam dan sebagainya. Dan mereka hanya duduk, mereka hanya reda dengan apa yang kena hukuman atas mereka, maka mereka belayar pergi ke penjara dan sebagainya. Tetapi orang politik ini, mereka ini seolah-olah kebal daripada undang-undang. Dan apabila mereka memilih Perdana Menteri daripada kalangan mereka, maka mereka menyalahgunakan kuasa. Sepatutnya, tuan-tuan, kita kena menghormati sistem pemisahan kuasa bagi mencapai keadilan yang sejagat kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini yang lebih penting. Sebab itulah sistem ini dibuat bagi mencapai keadilan sejagat. Sebab itulah eksekutif orang kata eksekutif, judiciary dan juga legislatif ini tidak boleh bercampur kuasa. Institusi kehakiman ada kuasa dia yang bebas, yang tidak boleh diarah oleh Perdana Menteri ataupun mana-mana orang bagi orang kata mengganggu urusan di mahkamah. Begitu dengan kes Datuk Nur Ehsanuddin hari ini. Sedangkan sebelum ini mahkamah telah pun memanggil 21 orang saksi. Dan kes ini memang ada merit. Tetapi hari ini tiba-tiba dilepaskan, dibebaskan. Kerana apa? Kerana dia memulangkan semula wang rasuah itu. Rasuah tetap rasuah. Dia pulangkan, dia tak pulangkan kan? Rasuah tetap rasuah. So rakyat marah, tuan-tuan. Hari ini, tuan-tuan, kita merdeka. Tetapi kenapa kita ditindas? Kenapa kita merasakan bahawa penindasan ni berlaku ke atas kita? Sebab apa? Sebab berlakunya salah guna kuasa, berlakunya rasuah. Sebab itulah kita rakyat rasa ditindas. Rasuah ini rantaiannya cukup hebat, tuan-tuan. Cukup hebat rantaiannya. Saya bagi orang kata contoh satu. Rasuah yang melibatkan drug case ataupun rasuah yang melibatkan dadah. Apabila ada orang yang menerima rasuah dan membiarkan hadah ini berleluasa dalam negara kita, maka akan ada penagih. Apabila akan ada penagih, maka akan berlakunya rentetan jenayah yang lain. Sebagai contohnya, penagih ini mula-mula bekerja. Dia menggunakan wang hasil daripada pekerjaan dia untuk membeli dadah.
Dan kemudiannya apabila dia dah terlebih overdose dan sebagainya, dia tidak boleh bekerja kerana dia khayal. Maka dia berhenti kerja. Apabila dia berhenti kerja, bagaimana dia nak memenuhi nafsu ataupun kehendak beliau ke atas hadah ini? Maka dia terpaksa menyamun dan juga merompak. Maka timbullah jenayah yang kedua. Yang pertamanya adalah hadah. Yang keduanya adalah menyamun dan merompak. Bermula daripada mana? Bermula daripada rasuah. Rasuah ada penagih, menyamun dan merompak. Apabila dia menyamun dan merompak, maka akan melibatkan kehilangan barang-barang. Ada orang yang kena pecah rumah dia, dan ada orang yang kenderaan dia hilang, ada orang yang kereta dia hilang. Dan kemudiannya dia bertindak lebih agresif. Apabila dia tidak berdapat mencuri benda-benda yang mudah, sebagai contohnya besi longkang, orang kata apa, pintu gate dan sebagainya, maka dia terpaksa mencuri benda yang lebih berat. Dia kena masuk dalam rumah. Bila dia masuk dalam rumah, berlakunya pergelutan, maka adanya pembunuhan. Bila dia masuk dalam rumah, dia jumpa anak dara orang, maka berlakunya rogol, berlakunya bunuh. Nampak tak rantaian? Bermula daripada mana? Bermula daripada rasuah. Bermula daripada rasuah, kemudiannya ada penagih dadah. Selepas ada penagih dadah, adanya merompak dan juga menyamun. Selepas adanya merompak dan menyamun, adanya membunuh dan juga rogol. Setiap jenayah yang berlaku ada rantaian dia. Sebab itulah rakyat hari ini, walaupun kita merdeka, kenapa kita rasa seperti kita tidak merdeka? Sebab kita ditindas oleh mereka yang menyalahgunakan kuasa dan rasuah ini. Sepatutnya macam kes Zahid Hamidi, sepatutnya duit-duit yang melibatkan ibu tunggal hari ini disampaikan kepada ibu tunggal. Duit-duit yang melibatkan anak yatim disampaikan kepada anak yatim. Tetapi kenapa anak yatim terpaksa minta sedekah dekat orang kata apa, dekat tepi jalan dan sebagainya? Sebab ada orang yang makan duit anak yatim. Bila anak yatim terpaksa keluar minta sedekah sendiri, maka akan timbulnya jenayah yang baru. Apa benda jenayah yang baru? Yang pertamanya adalah orang yang menggunakan anak yatim bagi mengutip derma. Yang keduanya adalah orang yang mengutip derma secara palsu. Menipu orang ramai untuk mengutip derma dan sebagainya. Nampak tak rentetan jenayah dia? Rentetan jenayah dia bermula daripada Zahid Hamidi yang ambil duit anak yatim. Yang ambil duit anak yatim. Maka berlakunya rentetan ataupun rantaian jenayah yang lain. Every crime ada dia punya the chain of reaction dia tu. The chain of reaction. Ada dia punya chain dia tu. Ada dia punya rantaian dia. Begitu juga melibatkan kes ibu tunggal. Kenapa hari ini orang kata ibu tunggal jadi GRO? Ibu tunggal jadi macam-macam lah yang orang katakan. Sebab apa? Sepatutnya ada peruntukan untuk ibu tunggal yang diberi oleh Yayasan Akal Budi. Tetapi apabila Zahid makan duit yang sepatutnya diberikan kepada ibu tunggal, maka ibu tunggal ni tidak ada peruntukan untuk diri dia, tidak ada bantuan untuk diri dia. Maka dia susah. Bila dia susah, terpaksalah buat benda-benda yang lain. Maka timbulnya jenayah yang baru. Antaranya adalah pelacuran dan juga JRO. Semuanya berpunca daripada mana? Berpunca daripada salah guna kuasa dan juga rasuah. Sebab itulah rakyat hari ini menentang sekeras-kerasnya. Tetapi UMNO berbangga. UMNO berbangga dengan apa yang mereka buat. Mereka berbangga dengan kepimpinan mereka yang rosak. Mereka berbangga dengan kepimpinan mereka yang rasuah. Mereka bercakap seolah-olah benda itu adalah benda yang sepatutnya dibanggakan. Tetapinya kerana kesilapan satu orang, dia telah pun membunuh banyak nyawa yang lain. Sebab itu mereka perlu menilai kenapa rakyat menolak mereka. Rakyat menolak mereka kerana kepimpinan mereka yang salah guna kuasa dan rasuah ini dipelihara oleh ahli-ahli mereka dengan harapan untuk membodek dan mendapat keuntungan daripada kepimpinan mereka. Sebab itulah rakyat tolak.
Soalan, kenapa PN tidak ambil tindakan keluar daripada kerajaan Fik? Sesungguhnya saya amat kesal dengan apa yang dibuat oleh Zahid Ismail Sabri. Dan sekiranya kes saya gugur dan didapati tidak bersalah, macam mana Fik? Jadi, orang kata apa? Jadi, Tuan Khairul masuk. Jadi hari ni, bukan kita boleh nak tarik keluar dan sebagainya, tuan-tuan. Sepatutnya, rakyat hari ni kena tengok. Perdana Menteri kena amanah lah dengan tanggungjawab yang diberi ke atas beliau. Apabila Perdana Menteri mengangkat sumpah jawatan, dia kata apa? Dia akan menghormati perlembagaan dan juga Raja-Raja Melayu. Itu saya sebut tadi. Itu ayat dalam perlembagaan lah, perkara 8, artikel 8. Setiap orang rakyat Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang dan juga berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Itu adalah perlembagaan. Kalau dia angkat sumpah, bersumpah untuk menjaga keluhuran perlembagaan, tetapi beliau tidak menghormati perlembagaan, bagaimana? Bagaimana? Sebab itulah rakyat perlu menilai, melihat apa yang mereka buat. Melihat apa yang mereka buat, sekiranya kita tarik diri, tidak ada guna. Mereka akan pergi dengan PH dan DAP menubuhkan kerajaan dan sebagainya. Maka hari ini kita simpan dendam. Kita simpan dendam dan kita mempersoalkan apa yang telah dibuat oleh mereka. Okey, tuan. Tarik sokongan. Share-share lagi, tuan. Share-share lagi. Share-share, like. Okey, tuan. Saya nak pergi kepada poin yang kedua. Adalah melibatkan BKC, tuan. Melibatkan BKC. Melibatkan Ashraf Wajdi. Ini ramai orang nak dengar. Jadi hari ini saya masukkan dalam saya punya sub juga. Jangan ingat kita yang betul, hanya Allah saja yang tahu hati manusia. Jangan cepat melatah. Ni bukan melatah, ni persoalan yang relevan. Kenapa Datuk Nur Ihsanuddin Muhammad Harun Nur Rashid, iaitu ahli UMNO, bekas ahli Parlimen UMNO Kota Tinggi, dibebaskan 29 pertuduhan rasuah ke atas beliau semata-mata dengan alasan beliau meminjam duit tersebut dan memulangkan semula. Ini adalah satu question mark sebab tak refund rasuah dalam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, kalau tak silap saya, di bawah 16A dan juga 17, tak silap saya, berkaitan dengan memberi dan menerima ini, tidak ada takrifan berkaitan dengan apabila seseorang itu memulangkan wang yang diminta oleh beliau dengan menggunakan kedudukan beliau itu, maka dia tidak dikira sebagai rasuah. Tidak ada takrifan tersebut. Sebab itulah kita persoal. Sebab kita rakyat. Kita persoal sebab bagaimana dia boleh menerima sebidang tanah dan kemudiannya tidak ada bukti yang mengatakan beliau memulangkan semula tanah tersebut, tetapi kes beliau digugurkan. Jadi ininya rakyat persoalkan. Ini hak kita. Kita hari ini rakyat, nak beli rumah pun susah, nak beli tanah pun susah, tetapi mereka menggunakan kedudukan mereka sebagai orang politik, menggunakan kuasa mereka, menerima sebidang tanah secara percuma, hanya dengan sign saja. Sign saja menerima sebidang tanah. Adakah ini adil bagi rakyat? Jangan kamu nak membela pimpinan kamu yang perasuah dan salah guna kuasa, dan hanya dengan sekadar nak menjaga brand parti kamu saja. Negara ini bukan milik UMNO. Negara ini milik rakyat. Kalau negara ini milik UMNO, UMNO bolehlah buat suka hati apa yang dia nak. Dia nak gunakan duit rakyat, dia nak gunakan Kementerian Kewangan ke, dia nak gunakan apa-apa kementerian ke, terpulang pada dia lah. Dan duit yang di dalam kumpulan wang yang disatukan ini bukan duit keturunan UMNO. Ini adalah duit yang 32.7 juta rakyat Malaysia bayar sebagai cukai. Rakyat Malaysia bukan berpolitik. Rakyat Malaysia kerja di kilang. Ada yang kerja buat burger. Ada yang kerja jual kuih dan sebagainya.
kemudiannya dikutip cukai ke atas mereka dan digunakan oleh orang-orang yang tak guna ini untuk mengkayakan diri mereka dan keluarga mereka. Adakah perkara ini adil? Kita kena buat perubahan kerana negara ini nama dia Malaysia, bukan UMNO. Kerajaan nama dia Kerajaan Malaysia, bukan Kerajaan UMNO. Ini yang perlu kita tahu. Masa bila ada campur tangan, tengok. Dia pun tak tahu kes pasal MP UMNO. Dia pun tak tahu kes MP UMNO hari ni lepas pertuduhan. Tu kata, duk ikut saja tapi kita duk cerita pada awal pun tak tahu. Dia pun tak tahu kata ada seorang hari ni dibebaskan atas 29 pertuduhan rasuah. Tu kata Kaldai. Kaldai ni dia ikut saja. Mudah lagi tu rompak bank. Kalau kantoi pulang semula duit, settle kes. Kalau tak kantoi, kenyang perut. Tahu tak apa? Ini bukan kes terpilih. Ini kes ada merit. Setiap kes ada local standby. Local standby ada beban pembuktian. Takkanlah tak boleh tuduh. Ada tanah yang diubahkan ke atas, orang kata apa, nama beliau. Ada duit yang masuk dalam akaun peribadi beliau. Takkan tak boleh dakwa. Local standby ada. Beban pembuktian ada. Tak boleh dakwa. Semata-mata kerana dia UMNO. Apa benda? Perlembagaan nama Perlembagaan Persekutuan. Bukan Perlembagaan United Malay National Organisation. Come on lah, brother. Come on lah. This is Malaysia, you know. This is Malaysia. Negara ni nama Malaysia, bukan nama UMNO. Come on lah. Ahli UMNO ada 3 point berapa juta saja. Rakyat Malaysia ada 32.7 juta. Nak jaga hampa saja, rakyat jadi apa? Ketua pemuda hampa pakai kereta BMW, pakai kereta Mercedes hanya kerana jual ayat lioknya. Jual ayat liok, pakai kereta BMW, pakai Mercedes, pakai Velfire dengan duit rakyat. Tak malu lah. Muka nak letak mana, malu lah sikit. Tak payah duk buat sempoi dalam ni sangat. Malu sikit. Bagi ada maruah diri sikit. Kita dalam perjuangan ni yang paling penting adalah prinsip dan juga maruah diri. Kalau prinsip tak ada, maruah diri tak ada, orang panggil apa tak? Sampah. Orang panggil sampah. Sebab tak ada prinsip, tak ada maruah diri, orang panggil apa? Sampah. Okey, tuan, yang kedua, yang kedua adalah berkaitan dengan kenyataan Ashraf Wajidi hari ini yang mengatakan bahawa beliau telah pun menghubungi PMO. PMO itu adalah Prime Minister Office ataupun pejabat Perdana Menteri dan juga Kementerian Kewangan. Untuk apa? Untuk minta diluluskan BKC. Tuan-tuan, yang memberhentikan BKC ni mereka. Lepas tu mereka nak luluskan semula. Okey, tak apalah tuan-tuan. Kalau kata Perdana Menteri umum pun tak ada masalah apa, Perdana Menteri boleh umum. Tetapi rakyat tuntut apa yang Wajidi cakap. Apa yang Ashraf Wajidi cakap. Jangan kita tergolong di antara orang-orang yang munafik. Kita dulu tidak sokong BKC. Kita cakap kepada Tan Sri ini tidak ada keprihatinan. Mana mungkin bagi kepada golongan bujang RM100? Mana cukup bagi kepada orang yang susah RM800? Kita dulu berdebang sembang menghasut rakyat untuk menentang kerajaan dan akhirnya kita meluluskan perkara yang sama. Apakah ini? Dulu nak jatuhkan Tan Sri sebab apa? Cakap Tan Sri tak boleh bagi lebih kepada rakyat. Dikatakan apa? Kalau kerajaan tidak ada duit penjam, awaklah hampa tak mau penjam. Penjamlah. Hari tu kata tak cukup RM800. Ketua penerangan, Ketua penerangan, Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia kata apa? Penjam duit.
Bagi kepada rakyat RM1,000. Ashraf Wajdi cakap apa? Naikkan BKC demi rakyat. Rakyat susah. Rakyat hilang kerja. Sekarang ini dalam masa pandemik. Tidak boleh kerja. Ekonomi terjejas. Kerajaan kena pinjam duit. Bagi bantuan yang mana rakyat nak. Ni apa benda ni? Cerita supaya apa nama ulang sawah berbelit-belit cerita. Jangan duk buat jadi hero lah. Konon-kononnya serupa macam Ashraf Wajdi yang minta BKC. Dia ini tiap-tiap hari balon. Masuk dalam wawancara cerita bab ekonomi. Hebat cerita. Kita kerajaan, kita boleh pinjam duit. Kerajaan pinjam duit bukan macam kita pinjam duit. Hutang boleh dihapuskan. Kita buat hutang baru, tak ada masalah apa dan sebagainya. Awak hari ni apa tak buat? Awak hari ni apa tak buat? Hampa duk sembang pandai. Hampa duk sembang seolah-olah hampa ni hebat sangat. Hampa kata Parti Peribumi Bersatu Malaysia ni tak erti buat kerja. Hampa kata Tan Sri tak erti buat kerja. Ending hampa gunakan balik apa yang Tan Sri buat. Lepas tu hampa claim kata hampa punya yang buat. Hang dah tahu Perdana Menteri nak buat ucapan pukul 4 petang. Pukul 11 tengah hari awak keluar dalam Facebook. Saya telah menghubungi pejabat Perdana Menteri. Dan juga saya telah menghubungi Kementerian Kewangan. Nampak tak tuan-tuan? Sebab apa dia awak keluar dalam Facebook? Awak tak keluar dalam akhbar dan sebagainya. Sebab nak menipu, nak buat propaganda, itu saja. Lepas tu apabila rakyat marah, suruh sambung semula, sambung. Tetapi tidak dibagi kelebihan kepada rakyat. Nampak tak? Inilah yang dikatakan bahawa selama ini mereka ini fitnah semata-mata. Mereka pun tak mampu nak bagi 450. Orang bujang hari ni percaya cakap Ashraf Wajdi. Duk kata RM100 mana cukup. Isi minyak motor pun tak cukup. Tuan-tuan tak ingat ke tuan-tuan? Nak pi Kedah. Nak balik Nak pi utara balik mai Kuala Lumpur pun minyak ngam-ngam RM100. Nak bayar kereta pun tak cukup. M40 tuan-tuan, M40 ada anak muda yang ada kenderaan, depa kata RM100 bayar kereta pun tak cukup. Kereta paling kurang 450. Tiba-tiba hari ni hampa bagi RM100, hampa kata cukup. Hampa kata sebelum ni B40 dapat 800, M40 dah jadi B40, jadi B60. Kerajaan sepatutnya menambah hutang, penjam. Rakyat tengah susah. Rakyat hilang kerja. Dan sebagainya. Tapi hari ini mana dia? Mana dia Ashraf Wajdi? Mana dia? Patutlah bertanding 2 kali out. Orang tak pilih. Orang tempat dia tak pilih. Sebab apa? Bercakap macam ulang sawah. Cakap macam ulang sawah. Ulang sawah belik pokok macam tu. Cakap memusing-musing. Sembang, terakku lah apa. Ini moratorium kita nak percaya. Tak payahlah tuan-tuan. Menipu saja. Silap hari bulan dia tambah moratorium lagi berapa bulan. Dia abang kata apa? Saya minta kepada kerajaan untuk sambung moratorium. Tetapi rakyat tetap juga kena faedah. Nampak tak? Ulang sawah lidah bercabang. Bewak pun tak macam ni. Ni bukan kaldai, ni bewak. Ni bukan kaldai, ni bewak lidah bercabang. Sak cakap A, sak cakap B. Kita cabar Ketua Pemuda Pergerakan UMNO Malaysia. Anak bujang ni, anak muda yang bujang nak RM450. B40 nak RM1,000 setiap bulan. Sebagaimana yang anda janji. Ni belum sampai 100 hari lagi menipu ni yang amat dah macam mana. Menipu ni nak bagi apa? Alasan, baru masuk kementerian. Ni. Geram je tuan. Pembohong besar. Pembohong. Ni masalah dia ni. Pembohong nak gula-gulakan rakyat. Minta maaf tuan. Saya tak tahan. Rakyat bukan bodoh. Mereka ini nak tunjuk seolah-olah rakyat ini budak umur 5 tahun, 6 tahun. Disajikan dengan lollipop, maka rakyat akan sokong mereka. Mereka ni rasuah kan, salah guna kuasa kan, rakyat sokong mereka. Kalau dia bagi lollipop tu tak apalah juga, kita boleh isap. Tapi lollipop pun dia tak bagi. Penipu yang amat. Penipu berbelit macam bewak, macam ulak sawah cakap.
Janganlah, jangan macam ni. Kalau dah janji kepada rakyat, buatlah. Kalau dah janji kepada rakyat itu, buatlah. Jangan janji saja. Rakyat bukan bodoh. Hari ni anak bujang nak bayar sewa kereta tak boleh. Penjamlah duit. Penjam. Hari tu cakap pandai sangat. Hari tu cakap pandai sangat. Serupa dia hebat. Nak suruh lantik dia sebagai apa? Viva sebulan 100 feet, loan 20 tahun. Serupa nak suruh lantik dia sebagai Menteri Kewangan. Belum jadi Menteri Kewangan pun cakap memusing-musing. Bercabang lidah serupa dengan bewak. Lepas tu nak claim, oh saya lah yang memperjuangkan BKC untuk rakyat. Tak payah. Kalau ikut betul punya tuan-tuan boleh pergi tengok 10 tuntutan UMNO. Salah satunya adalah BKC. Untuk naikkan BKC tu. Antara yang dinaikkan itu adalah yang RM1,000 setiap bulan. Selepas itu 450 kepada bujang. Tetapi apa tuan-tuan? Tapi buat dah. Tak buat, lepas tu claim. Claim bubuh dalam AP. Saya lah hero BKC. Hero apa? Hero apa? Di batalnya BKC, bagi rakyat tertunggu-tunggu. Lepas tu apa? Lepas tu umum balik semula. Hanya kerana umum balik semula tu Ashraf Wajdi jadi hero. Saya tuan-tuan geram betul. Nasib baiklah saya ni tak boleh nak buat keluar artikel dalam surat khabar. Kalau saya ni boleh buat keluar artikel dalam surat khabar, saya nak tembak Wajdi tu gila-gila yang saya nak tembak dia. Terang-terang menipu. Macam mana rakyat nak mempercayai mereka? Kita ingat bila jatuh PRU ke-14 mereka akan jujur dengan rakyat. Tetapi masih lagi. Masih menipu rakyat dan sebagainya. Okey, tuan-tuan. Dah dekat sejam kita bercakap. Hari ni kita nak bagi visi, tuan-tuan. Kita nak bagi visi. Siapa nak visi, boleh visi. Sabar, Afiq. Jaga tertib. Tapi dah marah ni. Dia tak boleh nak ni lah. Dia terlampau marah. Terlampau marah sebab menipu. Saya tak suka orang menipu. Menipu lepas tu duk claim apa, tuan-tuan? Political mileage. Saya tak suka. Macam juga Mahathir Khalid hari ni. Oh, nak pi buat rumah apa semua ni, tuan-tuan. Tuan-tuan pi di Gurun, di Merebuk, di Jerai. Semua parti ni, yang lain ni duk cakap dalam surat khabar je hebat. UMNO cakap dalam surat khabar nak buat pusat operasi bencana untuk apa? Untuk bagi centralize bantuan-bantuan sampai kat mereka dan sebagainya. Akhirnya mereka buat apa? Mereka buat markas dekat pejabat parti UMNO. Dekat apa Jerai sana. Mereka buat markas di sana. Mana ada mereka buat dalam kampung? Agihan pun mereka tak buat. NGO terpaksa serah kepada Perikatan Nasional. Yang ada pusat operasi bencana Perikatan Nasional. Begitu juga dengan PH. PH gedebang demi rakyat apa semua segala ini. Apa nama ni? Adun Gurun. Johari mana? Johari mana? Orang Pakatan Harapan dengar tak? MP pi mana? MP pi mana? Ni tuan-tuan, kita ni tuan-tuan nak handle tempat mereka. Parlimen Adun yang mereka menang. Kita nak pi usaha tempat mereka dan sebagainya. Macam yang tempat kita tu tak apa. Hak tempat mereka pun kita nak kena buat. Sepatutnya mereka yang kena buat. Tapi tak apalah kita buat. Rakyat tengok. Rakyat jangan buta. Rakyat tengok. Tuan-tuan, puak-puak mereka ni gimmick cukup pandai. Berlakon cukup pandai. Oh, sikit-sikit wartawan. Oh, kita melalui Menteri Luar Bandar nak bina rumah apa semua ni. Pi pasang pai ayak lu. Rakyat nak basuh rumah pun tak ada ayak lagi. Suruh pemuda UMNO naik atas Gunung Jerai. Kata ada ahli 3 juta. Suruh pemuda UMNO naik atas Gunung Jerai. Bawa paip, pasang paip. Tak ada main pakai kasut hitam ya. Yang duk naik adalah orang-orang PAH. Dan juga orang-orang daripada armada. Dan juga bersatu dia pandai ya. Mereka tak ada ni lah. Pergi duk ambil gambar ya. Gimmick pandai. Macam BKC lah. Gimmick pumpam 400 apa semua. Masuk dalam paper lah kali jadi apa? Jadi tai. Macam tu juga. Dan bila ada bencana, masuk dalam surat khabar, cerita ini, nak buat tu, nak buat ni. Muka mereka pun tak ada di situ. Tuan-tuan turunlah pergi tengok. Ada tak seorang muka mereka?
Seorang muka mereka pun tak ada. Mai duk ambil gambar buah banner je. Kan? Pelabur yakin dengan kerajaan MBN. Pi mampu lah. Kan? Apa ni? Oh, saya kena buang kerja dengan Parti Bersatu. Masa tu Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Parti Bersatu buang saya kerja. Tapi saya duduk dalam Parti Bersatu. Kalau orang kata saya duduk buat live ni sebab saya marah, sebab saya kena buang dulu, saya bukan kena buang sebab UMNO. UMNO yang bagi saya kerja PDRM. Dulu, saya kena buang dengan Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Kan? Waktu tu Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Tun Mahathir jadi Perdana Menteri waktu saya kena buang. Saya kena buang 2019. Tak ada kena-mengena saya marah UMNO sebab saya kena buang. Hang kena aku budak. Saya duduk walaupun saya dibuang oleh PPPM tapi saya duduk dengan PPPM sebab apa? Sebab perjuangan. Bukan sebab ni. Aduh. Lawak betul. Baru kenal. Assalamualaikum. Baru kena panggil salam. Dia tak kenal kita. Kalau nak kira marah, saya lagi marah pada tuan-tuan. Tapi sebab apa? Sebab kita berjuang. Ya, DO pun sama. Kuning sekejap tuan nak bisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali ya. Sultan Fat pula. Betul Bib, jabat UMNO kat Guak. Jadi meriah pelik lepas Ismail Sabri jadi PM ni. Tadi aku lalu kat depan tu sibuk teruk lah ni. Sebelum ni sunyi je. Tahu tak apa? Kita pun tahu. Kita bukan bodoh. Kita tuan-tuan. Kita punya maklumat. Kita risikan. Kita cukup padu. Video gambar semua kita ada. Tak biar cerita. Tak hidup bohong kita lah. Buat gimmick nak buat pusat macam mana pergi buat di pejabat parti mereka. Bila orang pergi nak minta, tanya. Ni adakah dia ni orang UMNO ataupun bukan? Orang UMNO dapat. Orang bukan UMNO tak dapat. Orang UMNO dapat. Orang bukan UMNO tak dapat. Kita bukan tak tahu. Kita cukup tahu mereka punya perangai mereka. Okey tuan, siapa yang nak masuk BC boleh masuk. Ingatkan menang itu boleh senang lenang lagi orang. Orang nak naik BC, siapa nak BC dengan saya boleh BC tuan. Tadi ada ramai tadi, siapa Tuan Khairul pun ada tadi, apa nama ni, siapa lagi ni, banyak lagi rakan-rakan kita yang ada. Tadi saya tengok apa nama ni, Ayah Samad pun ada. Tak boleh masuk. Bukan tak boleh masuk, line hang tu try request lagi sekali. Dia baru hidup tu Fik, baru kenal dunia. Okey tuan, kita hati dah sakit kan biar 15 nanti tengok pupui ke tak tahulah. Pamein jambu Najib jambu Zahid jambu Anwar tak apa Fik, biar 15 rakyat akan tanam Anwar sampai rapat. Rashid. Okey tuan Fik nak tanya apa bukti PPBR ada turun bersihkan kawasan Jerai tu bukti. Saya sendiri duk ada tang tu nak kencing apa? Saya duk ada di situ. Kalau ada suruh orang mereka mai jumpa saya nak jumpa, nak panggil salam. Assalamualaikum. Saya nak tanya mereka duduk di mana. Esok saya ada lagi, lusa saya ada. Marilah berjumpa dengan saya. Panggil salam. Kalau jumpa, panggil salam. Assalamualaikum. Ataupun ambil gambar sekali ya. Bolehlah kita pupuh dalam media sosial. Maknanya ada. Aduh. Jangan duk buat lawak lah. Kita 2 minggu duduk dalam sana. NGO betul. Tapi kalau kata UMNO,
Tak payahlah. Pergi ambil gambar. Banner ada. Banner ada. Orang tak ada. Banner ada. Tapi orang banner saya tak dapat nafikan. Banner memang banyak. Banner gambar. Ismail Sabri ada. Banner gambar siapa? Macam-macam gambar ada. Banner memang cukup banyak. Tapi kalau nak dikatakan orang tak ada lah. Aisyah Wajdi dah gantung Gomor tu kata tak ada demokrasi. Tak ada demokrasi, tak berani bila Gomor hentam sikit gantung. Apa benda? Sebab tu orang keluar daripada parti UMNO. Tak boleh hentam. Hentam kena gantung. Hentam kena gantung. Tak ada demokrasi tapi duk sembang demokrasi. Apa parti tak ada demokrasi? Awak hari ni ada masalah orang nak masuk PC ya. Hari ni kita nak satu kerajaan yang mana dia memberi kepulangan kekayaan negara kepada rakyat. Yang pentingnya adalah kerajaan yang menjaga kebajikan rakyat, bukan menjaga kebajikan kroni ataupun ahli-ahli. Jadi kita tak mau. Kita nak kerajaan yang jaga rakyat. Assalamualaikum sahabat. Assalamualaikum. Sihat Topik Ya, sihat. Alhamdulillah. Topik malam ni macam panas sikit lah. Okey, saya sebagai orang muda, saya mendapat UMNO ni dia kena buang ego lah, sebab kalau kita nak jadi negara maju, kalau dengan sikap yang macam ni, saya rasa tak boleh pergi jauh. UMNO ni dia kena buang ego yang orang kata apa, abang long lah. Semua benda tu orang dah tak pandang dah sebenarnya. Orang pandang kita nak menuju ke arah ke depan. Kita ni salah satu daripada wadah perjuangan Parti Melayu. Kita nak bangsa kita maju, kita nak bangsa kita ke depan. Kalaulah orang-orang atas ni macam saya tengok macam itu kerajaan PN macam dah okey. Lepas tu tiba-tiba nak jatuhkan balik. So benda tu jadi macam dia merosakkan lagi lah nama baik Parti UMNO tu. Kalaulah bersatu pun daripada asalnya dulu pun orang UMNO juga. Lepas tu keluar kan. Betul? So jadinya kalau kita dah duduk dalam 3 parti dalam satu kerajaan, saya rasa benda ni kalau kita sustain sampailah PRU15, tak mustahil gabungan-gabungan politik ni akan jadi pilihan utama rakyat lagi. Kita tak habis-habis duk cakap GAP, China, resis, India, resis. Tapi sebenarnya kalau wadah perjuangan kita tu semata-mata untuk bawa nama Melayu je, saya rasa benda tu tak boleh pergi jauh. Sebab kita ni, kalau yang saya nampak lah, kebanyakan kawan-kawan saya China ke India ke, dia kata kita duduk tanah Melayu, kita lahir di tanah Melayu. Kita ni orang apa? Orang Malaysia lah. Jadi dah ada istilah negara tanah Melayu ni orang Melayu saja tak boleh, sebab kita kena berpandangan jauh, sebab masing-masing ada peranan masing-masing. Cina ada peranan dia, contoh mungkin dia pandai dalam selok-belok perniagaan, jadinya investor pun sebenarnya akan cari juga orang-orang yang pandai macam Cina apa ni semua. Melayu pun ada kelebihan dia juga, macam contoh ada juga orang Melayu yang berjaya juga pun ada ramai. Tapi orang kata apa, kita kena open minded lah. Kita tak boleh bawa benda Melayu je, tak boleh. Pandangan macam tu saya rasa tak patut lah. Saat dia pejuang benda ni, saat dia pejuang benda tu, jadi benda tu dia memburukkan imej dia lah. Dia sebagai seorang yang doktor pula tu kan, patutnya dia kena berfikiran matang. Dia tak boleh jadi macam perangai budak-budak. So tu je lah pandangan saya. Saya nak kita ni sama-sama berjaya, sama-sama ke depan. Itu je harapan yang saya nak. Sebenarnya kita mengharapkan pemimpin yang berkualiti, bukan pemimpin yang berkuantiti. Maknanya terlalu ramai tak ada kualiti pun tak guna juga kan. Dia macam ni lah. Minta celah sikit sahabat. Dia macam ni lah.
Kalau kita kata atas dasar Melayu Islam, kita terpaksa terima perasuah dan salah guna kuasa, baik kita lantik hak duduk dalam penjara semua jadi menteri, kita tengok pula geng mereka jadi menteri macam mana. Mereka pun ada kebanyakan hak duduk dalam penjara ni banyak Melayu dengan Islam pun. Tapi adakah Islam ajak macam tu? Islam ajak suruh pergi makan rasuah ke? Islam ajak suruh pergi salah guna kuasa ke? Jadi dia berpada-pada lah kalau kita nak bawa perjuangan Melayu Islam ni, biarlah berpada-pada. Macam yang kita kata lah, kita boleh bawa atas kedudukan Melayu Islam ni, memang wajib dijagalah kedudukan itu. Mana-mana orang pun kena ada prinsipal untuk jaga benda tu lah. Tapi dia menyatakanlah kita nak jaga dengan terpaksa kita nak terima salah guna kuasa dan rasuah, saya rasa tak relevan. Kita rakyat kena berjuang ke atas benda tu. Dan juga ada orang kata kalau saya ahli politik, saya tetap juga rakyat. Saya tetap juga hangat hati tengok duit aku ni depa duk pakai BMW apa semua ni, dapat tanah apa semua, kita pun hangat hati. Jadi kalau kita sembang tentang Melayu Islam, benda ni saya tanya waktu tu Mukris buat dalam Clubhouse. Dia cerita tentang dasar ekonomi baru 1974. Saya tanya dia, antara matlamat dasar ekonomi baru adalah apa? Adalah pembangunan luar bandar yang tertumpunya kepada orang Melayu untuk menjamin sektor ekonomi orang Melayu dan merapatkan jurang di antara orang Melayu dengan kaum-kaum yang lain. Saya nak tanya, apa sektor ekonomi luar bandar yang mereka bagi ke orang Melayu? Beras pun mereka bagi ke orang lain. Beras tu orang Melayu terpaksa jadi kuli, lepas tu ada pula syarikat third party ambil beras tu orang kata apa, dibuatnya branding, kemudiannya dia yang ambil keuntungan yang lebih. Macam tu juga dengan benda-benda yang lain. Ada yang swap land, jualnya tanah Rizab Melayu. Tanah Rizab Melayu tu sepatutnya bangunlah perusahaan untuk orang Melayu. Tapi pergi jual dekat orang lain, jual kat bangsa lain. Sampai tinggal tanah Rizab Melayu 12%. Lepas tu nak sembang tentang Melayu. Come on lah. Apa yang orang Melayu dapat daripada hampa? Hampa sebenarnya, hampa sembang atas dasar, hampa main sentimen Melayu ni atas dasar hampa nak ambil Melayu ni adalah UMNO. Sebab apa? Nama dia tu United Malay National Organisation. Maknanya satu parti, gabungan Melayu kebangsaan. Atas dasar nama Melayu tu adalah Melayu UMNO. Itu ke? Kita bukan anak Melayu UMNO. Kita anak Melayu Malaysia. Bukan Melayu UMNO. Melayu cakap Melayu UMNO nak jaga hampa punya orang je. Tak payahlah. Rakyat semua jadi apa? Jadi kuli batak. Hampa je duk sekau duit semua. Ini saya rasa tak patutlah. Anak muda pun bersependapat lah kan. Betul. Lagi tu kalau kita tengok balik pada sejarah, British dia cuba denikan bangsa kita ni dengan ilmu perniagaan. Jadi sebagai orang Melayu, pemerintah Melayu, patutnya kita kena bawa balik apa yang British cuba denikan. British dulu dia bagi kita pertanian. Dia kata orang Melayu ni bijak dalam pertanian. Sebenarnya tak betul. Orang Melayu ni hebat. Cumanya kelangsungan orang Melayu tu sebenarnya bergantung kepada pemimpin tu sendiri. Nak bawa orang kita ni ke arah mana. Nak ajak bangsa kita ni macam mana. Tu sebenarnya. Tapi orang kata apa, kalau lah macam saudara cakap beritahu tadi, banyak corruption, banyak jenayah, banyak tu, banyak. Sebenarnya benda ni dia menghalang lah. Sebenarnya kualiti bangsa kita hebat. Cuma orang kata apa, benda ni jadi stuck sebabnya orang-orang macam ni lah, orang atasan macam ni lah. Dan saya rasa UMNO tu boleh jadi hebat juga. Tapi orang kata apa, kena kirakan dulu lah orang-orang yang katil-katil bodoh ni semua kan. So saya harap PN adalah satu, saya rasa wadah perjuangan baru lah yang saya rasa relevan dan boleh pergi depan lah. Saya sebagai anak muda, insyaAllah lah, kalau ada rezeki panjang boleh mengundi, insyaAllah kita akan pilih parti yang paling bagus, yang kita rasa boleh masuk dengan semua lah. Maknanya bangsa lain pun akan rasa selesa juga dengan kepimpinan. Saya tak puji sangat PN, tapi saya rasa PN okey lah, okey banding dengan parti-parti lain lah. So insyaAllah sebagai orang tu Syafiq ni sebagai seorang politician lah kan, orang kata orang yang terlibat dalam 100% dalam politik, saya rasa boleh bawa satu wadah perjuangan baru untuk sedangkan bangsa kita, sedangkan orang Melayu kita. Sebenarnya kita adalah salah satu bangsa yang hebat dan tak mustahil ke depan nanti kita juga akan menjadi pesaing-pesaing kepada bangsa-bangsa lain lah.
Itu je lah pandangan saya. So terima kasih banyak. InsyaAllah. Okey. Apa nama ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Itu dia pandangan anak muda. Pandangan anak muda. Hashtag mahkamah. Dia tak mau bagi orang kata apa, dia tak mau bagi staff dia berpolitik atas dasar bisnes. So dia ni lah, ada setengah orang anggota kerajaan tak boleh involve dalam mana-mana orang kata apa, badan politik. Kan, tambah-tambah mengeluarkan kenyataan yang bersifat politik. Kan, jadi biarlah dia nak tunjuk muka, tak ada masalah apa, yang penting adalah suara. Kan, kalau dalam perlembagaan pun dia bagi tahu kebebasan bersuara, bukan kebebasan menunjukkan muka. Kan, freedom of orang kata apa? Freedom of speech. Speech adalah suara. Jadi yang paling penting adalah speech dia lah. Kalau dia tak mahu tunjuk muka dia, tak apa lah. Janji speech dia ada orang kata apa kebaikan di situ. Saya tak pernah halang orang yang tak mahu tunjuk muka sebab kita understand bukan semua orang yang mereka ini adalah ahli politik dan orang yang dalam parti politik. Kalau mereka dalam parti politik ataupun ahli politik, so no problem. Kan, dia nak tunjuk muka, tunjuklah. Tapi ada setengah orang yang dia bekerja dengan orang, tapi bos dia pula tak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dengar pandangan orang muda ni kita dengar pandangan orang tua. Assalamualaikum. Kekanda aku daripada Pulau Pinang. Okey, nak sentuh 3 isu saja, yang insya-Allah 3 atau 4 isu tu. Yang Syafiq cakap dengan Ustaz Sofyan sebelum ni. BC yang lepas. Boleh ulang Ya, yang mana? Okey, Ustaz Sofyan. Okey. Isu pasal Menteri Agama kita, yang mana sekarang ni alhamdulillah Menteri Agama diberi oleh kepada Ustaz Idris, Yang Berhormat Ustaz Idris. Dan timbalan dia adalah Ustaz Mazuk lah. Yang Berhormat Ustaz Mazuk. So, rakyat akan expect RU355, penggubalan, pembatalan dan sebagainya lah untuk judi dan arak. Saya rasa rakyat perlu tahu, perlu faham satu benda, bahawa status quo PRU14 masih lagi sama. Di mana kemenangan PAS hanya 18 kursi ahli parlimen. Begitu juga kita tengok majoriti orang Melayu masih kurang dalam parlimen. Jika Ustaz Idris membuat usul di dalam parlimen untuk gubal RU355, berkemungkinan besar majoriti kita takkan dapat untuk luluskan. Sebab kita kena faham, dalam PN atau dalam kerajaan sekarang ni pun, MCA, MIC, mereka takkan sokong. Mereka akan, mungkin mereka takkan bantah, kalau mereka nak jaga ni, mereka akan bersikap berkecuali, tidak mengundi, tidak menyokong dan tidak membantah. Begitu juga YB daripada Sabah Sarawak yang bukan Islam. Mereka tak, kalau mereka sokong, mereka akan hilang undi di PR15. So untuk membawa RU35 ni, saya rasa tak sepatutnya lah untuk selagi status quo PR14. Mungkin selepas PR15, kalau kemenangan orang Islam banyak di dalam parlimen, mungkin kita boleh tukar. Apa nama ni, boleh mencelah sikit Abang Anas? Ya. Saya ada masuk satu grup yang mereka duk bincang tentang perjudian, dan mereka ni lebih kepada sistem, mereka ni lebih kepada keterbukaan dalam berfikir lah. Mereka ni bukan ultra liberal, tapi mereka lebih kepada kebebasan berfikir yang mana mereka tak go through kepada hudud, mereka go through kepada sistem. Kan, apa yang boleh kita buat hari ni, kita tengok contoh di dalam spot foto tu sendiri, belakang tiket tu ada tulis bahawa tiket ini tidak boleh dijual kepada orang Islam.
Tetapi bagaimana kerajaan ataupun pejabat agama nak tahu sama ada tiket itu dijual ataupun tidak dijual kepada orang Islam? Maka masalah yang dihadapi adalah daripada sudut penguatkuasaan. Anggota penguatkuasaan tak cukup, lantikan politik dan sebagainya. Jadi perlunya dibuat satu sistem sebab sport Toto ni sistem yang sama daripada dulu. And mungkin apa yang dibahaskan yang saya dengar dan saya sendiri mengutarakan pendapat ini, makanya di sini and sebab sekarang ni kita tengok macam banyak betul kita pakai IC, Senggo betul. And jadi sesiapa yang nak beli nombor ekor dia perlu untuk menggunakan kad pengenalan beliau. Dan bila dia menang itu and sebab waktu dia nak claim pun dia kena claim pakai dia punya IC card. And maknanya dia akan masuk kat dalam dia kat dalam surat khabar mengatakan nama sekian-sekian dia menang. And so orang yang beli nombor ini and jadi dia perlu juga ada IC dia. Maknanya dia nak beli number yang dia beli itu adalah dia ada pemilikan bukan berdasarkan nombor siri tetapi berdasarkan nombor IC dia. Jadi kita boleh buat. Maka bila boleh buat, tak adalah orang Islam akan beli judi. Jadi benda ini tak perlu masuk dalam parlimen. Dia hanya perlu kerajaan cuma perlu menetapkan polisi di mana orang kata apa pensyarikatan judi ini dia perlu menggunakan kaedah ataupun evolution yang baru di dalam penjualan judi. Dan kalau kita tengok stesen minyak pun berapa banyak mesin dah tukar lah. Dulu mesin yang bola tu kan lepas tu tukar mesin yang baru sampai lah ni boleh pakai mesin lah ni Petropam lah ni boleh pakai scan QR dah. Tak perlu pakai kad lah, boleh scan QR dah. Maknanya stesen minyak pun mesin bertukar. Jadi supermarket pun tukar lah. Supermarket dulu kita nak pergi beli, habis kuat kena pakai wave, kena pakai kad. Lah ni kita boleh tunjuk telefon dah pakai QR. Dia akan scan telefon kita, titit. Jadi semua benda evolusi based on the system. Yang mana kerajaan yang buat benda ni. So judi sama juga. Kalau kita nak cerita bab hudud, dia panjang. Kita nak kena 2/3 dan sebagainya. Tapi takkan tak ada jaminan atas satu perkara. Maknanya judi ini perlu dibuatnya satu sistem. Sebab satu sistem yang mana yang sebagaimana di belakang tiket judi itu kena buat betul-betul lah. Jadi kena beli pakai IC. Maknanya bila dia nak beli, bila dia key in nombor itu adalah berdasarkan nombor kad pengenalan individu yang beli nombor ekor. Maka orang Islam tak boleh beli ya. Orang Islam nak beli nombor macam mana? IC dia Islam. Betul. Jadi perlunya dibuat. Mungkin kalau Kementerian Agama perlu orang kata perkemaskan benda ini. Selain daripada kita bicara daripada sudut hukum. Ini yang pertama Abang Nas. Yang kedua, rakyat melihat juga daripada segi pelacuran. Pelacuran ini dulunya isu pelacuran ini penguatkuasa agama nak pergi ambush tak boleh. Sebab apa? Kerajaan dimonopoli oleh mereka kata pihak-pihak yang mendokong kepada pelacuran. Bila mereka pergi ambush, menteri akan telefon. Kenapa masuk rumah pelacuran ni? Kenapa masuk sini? Kenapa masuk sana? Hari ini, PAS dapat menteri penuh di dalam Kementerian Agama. Jadi sepatutnya kena ada daripada sudut penguatkuasaan dan daripada sudut dasar dan polisi berkaitan dengan sistem, kena buat dulu. Yang ni bukan saya nak hentam tau, tapi cadangan ini diutarakan oleh anak-anak muda yang berbincang. Saya ada satu grup, mereka masuk, mereka bincang, saya pun dengar, saya pun kata okay, fine, mereka punya idea ni memang bernas. So benda ini kalau boleh dibuat sebagai langkah utama, insya-Allah saya rasa mana-mana orang yang mana berat kepada PAN ataupun amanah ni, mereka takkan sokong amanah tetapi mereka akan sokong PAS dengan sepenuh hati. Yang ni yang kita nampak daripada sudut ni. Okey. Alhamdulillah, insya-Allah cadangan yang bernas, insya-Allah kami akan bawa cadangan tu kepada Ustaz Idris, insya-Allah. Lepas tu, tapi pusat pelacuran alhamdulillah di Pulau Pinang dah tutup masanya. Cuma lah ni depa pelacuran ni yang saya involve dengan baru ni dengan sembang dengan pihak SB. Depa online pula. Macam online judi, depa buat online haram, online pelacuran. So pusat-pusat pelacuran alhamdulillah tutup. Pub di Penang pun banyak yang dah bankrupt. Kita tengok. Banyak yang tempat pub ni dulu sekarang ni untuk disewa. So kita tengok walaupun COVID ni satu bencana tetapi ada hikmah
di sebalik bencana ni lah. Tapi insyaAllah, Alhamdulillah, usul yang Syafiq bawa tu, insyaAllah saya akan usul kepada Menteri Agama sendiri. Mungkin dalam minggu depan saya akan cuba. Baik, tuan. Yang kedua, isu rumah PPR. Rumah mampu milik. Baru ni, memang rumah mampu milik ni di Pulau Pinang memang harga RM200,000, RM300,000 dan RM400,000 di sebelah timur laut dalam pulau. Dalam pulau ni dia ada dua daerah, timur laut dengan Barat Daya. Barat Daya ni balik pulau. Yang lepas sampai ke Teluk Bahang. So memang rumah mampu milik ni yang saya persoalkan baru ni nak cerita detail sikit lah. Rumah mampu milik memang 800 kaki persegi harga dalam RM200,000. 900 kaki persegi harga dalam RM300,000 dan 400 kaki persegi harga RM400,000 untuk 1,000 kaki persegi. So kalau kita lihat satu kaki persegi untuk 250 untuk 800 kaki adalah dalam RM250 sebab harga RM200,000. Untuk 300 untuk 900 kaki persegi harga RM300,000. So satu kaki RM333. Untuk 1,000 kaki persegi harga RM400,000 dengan harga RM400 satu kaki persegi. Kalau kita bandingkan dengan rumah Lim Guan Eng, Banglo Lim Guan Eng, 2.8 juta untuk 10,161 kaki persegi. So satu kaki persegi jatuh dengan harga RM275. Banglo tu lebih murah daripada rumah pemilik. Dan kita kena faham, rumah pemilik di jalan SP Keliah yang dirasmikan oleh Lim Guan Eng sendiri. Rumah ni tanah kerajaan. So bila tanah kerajaan, zero cost. So kalau bila kata rumah ni mahal, tak boleh lah. Zero cost tanah. So tanah kerajaan. Dibina oleh PDC, Penang Development Corporation. Yang mana pengurusinya adalah Lim Guan Eng sendiri. Sebab PDC ni milik GLC, Penang. So ada usaha sama dengan lain developer lah PDC ni buat. Kenapa rumah mampu milik yang tanahnya milik kerajaan negeri dan dibina oleh developer GLC, kenapa mahal daripada banglo? Yang itu kita persoalkan. Satu lagi, rumah low medium cost yang dibina oleh kerajaan negeri. Baru ni dalam DUN yang lepas, penduduk Pulau Pinang, penduduk Melayu ada lebih kurang dalam 700 dekat 800,000 orang Melayu. Chinese ada dalam 690,000. India tak sampai dalam 120,000. Tetapi pembahagian LMC, China dapat dalam 1,000 unit. Melayu tak sampai 600 unit. India tak sampai 100 unit. So pembahagian untuk LMC nampak penipuan. Nampak tidak adil. Begitulah yang terjadi di Pulau Pinang ni. Ya. Kita tengok apa tu double standard. Kita tengok double standard dalam perniagaan. Kalau orang Melayu berniaga, MPP akan cinta. Kalau berniaga di tepi pinggir jalan. Tetapi kalau kita tengok di Jalan Perak, di Julia Street, di Kimberley Street, di Jalan Baru, di mana mostly Chinese yang berniaga, mereka boleh letak kursi meja tengah jalan sebelum PKP. Tak ada tindakan. Okey, isu ayak pula. Isu ayak yang baru ni. Sekejap, apa nama saya nak pergi ni satu lah. Okey, ini memang hakikat dia. Apa nama ni Abang Anas? Ini memang hakikat yang kita nampak. Bila kita terangkan bahawa DAP ini rasis, DAP ini chauvinis dan sebagainya, orang tak percaya. Tapi daripada sudut sejarah itu sendiri pun membuktikan siapa mereka ni. Masa mereka jadi kerajaan pun kita tengok. Mereka hanya dia kalau kita tengok DAP dia cuma cakap menjurus directly kan, tentang bangsa Cina, bahasa Cina, pendidikan Cina dan sebagainya.
Macam kita tak ada, walaupun kita parti politik yang berteraskan Islam ataupun Melayu, tapi bukan setiap masa. Setiap masa kita bercakap soal itu. Dan kadang-kadang kita juga pergi ke sekolah Cina ataupun sekolah Tamil, kan, yang kita melihat kepada sekolah itu dhaif dan sebagainya. Tetapi DAP tak. DAP dia berbeza. Dia hanya fokus utama dia adalah kepada cenderung kepada satu bangsa. So jadi tidak heran kalau daripada sudut perniagaan macam apa nama ni cakap tadi kan, Abang Anas cakap tadi berkaitan dengan perniagaan, berkaitan dengan pemilikan hartanah, mereka mengutamakan orang mereka. Itu tidak menjadi orang kata apa, tidak menjadi orang kata apa persoalan kepada rakyat Malaysia. Sebab itu saya kata kat rakyat Malaysia, bila DAP nak bawa kepada teras demokrasi sosial itu, dia sendiri tidak menghormati. And dia dengan sudut demokrasi itu sahaja pun dia tak hormati. Macam mana dia nak bawa kepada demokrasi sosial dan sebagainya? Demokrasi sosial ni maksud dia adalah kepemilikan sama rata. Tidak ada kasta dan tidak ada mana-mana orang yang melebihi di antara satu dengan yang lain. Tengok hari ni sistem yang mereka nak bawa ni, bukan kata DAP sahaja fail, Lenin pun fail, Hitler pun fail. Hitler bawa kepada kemajuan bangsa dia sendiri. Stalin pun fail. Mao Zedong di China sendiri pun fail. Jadi ini yang kita nampak. Jadi DAP ini dia ditubuhkan asas dia adalah kerana dia nak menggulingkan sesuatu bangsa dan dia nak menaikkan satu bangsa yang lain. Dia bukan bersembang soal rakyat Malaysia, tetapi dia nak buat macam Singapura. Maknanya dia nak rampas dan dia nak perintah mengikut kepada acuan dia sendiri. Sebab tu DAP dia sering, kalau kita tengok dalam deklarasi dia pun kita dah nampak dah. Jadi tak heranlah, sebab tu saya kalau orang nak tanya saya, dia pun kata, DAP ni bagus apa semua sekarang ni Saya kata, hampa di Kuala Lumpur, hampa duk cerita serupa hampa hebat sangat, hampa kenal DAP. Hampa tanya orang Pulau Pinang. Kalau kita masuk dalam Clubhouse, kita masuk dalam Twitter, budak-budak baru nak up ni kan, yang BBNU ni, yang duduk belah Selangor, duduk belah Kuala Lumpur, mereka duk abang kata, apa nama DAP bagus, DAP ni dia bagi peluang kepada anak muda, orang kata apa, memberi orang kata apa kelayakan DUN kepada orang 18 tahun pun boleh menjadi DUN dan sebagainya. Dan semualah DAP ni nak bawa perubahan lah apa. Kita dalam masa sekarang ni kita kena tengok apa yang dibawa oleh DAP. Saya sering kali bagi tahu kat mereka. Yang duk cakap saya kita ni, saya kata apa nama saya kata kat mereka, yang saya kita ni, apa pergi tanya tu, hak geng-geng belah Penang mamu belah Penang kan, pakcik kita pak menakang kan, geng-geng belah Penang ni, apa pergi tanya macam mana DAP. Apa jangan duk dapat di Kuala Lumpur, di Selangor, apa kata dia bagus, sebab dia tak dapat lagi semua. Kalau dia dapat macam Pulau Pinang, baru apa tahu langit tinggi kerana DAP ni siapa dia. Betul ya Bang Anas? Nak kenal DAP, tanya orang Pulau Pinang. Betul ya? Betul, yang tu setuju sangat. Satu lagi, kita tengok yang mereka perjuangkan bahasa Cina. Maaf cakap ni, saya cakap jangan marah. Mereka nak perjuangkan bahasa Cina dengan alasan bahasa ibunda. Okey? Nak berkekalkan bahasa ibunda. Okey, kita kena faham apa maksud bahasa ibunda. Bahasa ibunda ni bahasa yang tok nenek kita cakap. Betul? Bahasa ibunda ni adalah bahasa yang tok nenek kita cakap. Tapi kena faham, tok nenek orang Cina sendiri di Pulau Pinang, di Ipoh, di Kuala Lumpur, di Johor, tak boleh cakap Mandarin. Tok nenek, kalau kita pergi tengok umur yang 70-80 tahun Cina di Penang, mereka hanya cakap Hokkien. Kalau cakap Mandarin dengan mereka tak faham. Okey, itu je kita pergi Ipoh. Kalau kita pergi Ipoh, mereka cakap Hakka. Kalau kita pergi Kuala Lumpur, mereka cakap Cantonese. Kalau kita pergi Johor, mereka cakap Hokkien. Tapi dialek Hokkien mereka tak sama dengan dialek Hokkien Penang. Okey? Tapi mereka boleh faham. Cuma bahasa sebutan macam Penang dengan cakap orang Penang dengan orang KL lah. Utara dengan KL, dengan A beza. Ayak dengan air. Tapi boleh faham lagi. Hokkien di Johor dengan Hokkien di Penang berbeza. Tetapi kalau kita tanya nenek-nenek moyang mereka, seorang pun tak cakap Mandarin. Sebab Mandarin ni berasal daripada China.
daripada Taiwan. Sebab tu kita tengok Lisa Dongzong dia memperjuangkan AAC ni. Dia itu silibus yang berasaskan Taiwan. UEC ni berasaskan Taiwan. So bahasa Mandarin ni bukan bahasa nenek moyang, bukan bahasa ibunda. So kalau betulnya Mandarin tak ada, bahasa Mandarin bahasa baru. So kenapa kerajaan perlu menggunakan wang kerajaan memberi dana kepada sekolah Cina dan membayar gaji-gaji guru-guru sekolah Cina? Yang ni adalah bagi saya tak adil sebab mereka tak mengikut perlembagaan. Betul kalau mereka nak bahasa ibunda mereka, so dipindah ke Hokkien lah. Ajak Hokkien, bukan Mandarin. Sebab nenek moyang hampa cakap Hokkien. Saya boleh cakap Hokkien. Tapi kalau tanya saya Mandarin, saya tak tahu. Sebab saya duduk dengan orang Penang. Semua cakap Hokkien. Faham? Nampak itu. Ini satu lagi cerita pasal ayak ni. Baru ni MCA dan DAP marah Kedah nak buat airport. Sebab akan mencemarkan air Sungai Muda. So akan mengganggu gugat ayak Pulau Pinang lah. Tetapi MCA atau mana-mana pihak sebelum nak menyalahkan kerajaan Kedah, kena desak Penang dulu. Kerajaan Penang sampai ke hari ini tidak wartakan kawasan tadahan air. Kawasan tadahan air ni yang akan memenuh dam-dam di Pulau Pinang. Tapi bila kawasan tadahan air tak diwartakan, maka air akan kurang lah. Macam di air hitam, dam air hitam. Dam air hitam, tiga water intake. Okey? Di air hitam mainstream, air hitam side stream dengan third stream. Tiga water intake ni atau kawasan tadahan air ni akan tergugat apabila kerajaan negeri sekarang ni tengah buat projek PIL 1. So bila buat projek ni, kawasan tadahan air akan tergugat. Bila kawasan tadahan air tergugat, maka air kurang lah. Begitu juga dam Teluk Bahang. Dam Teluk Bahang ni problem dia, di puncak-puncak bukit kawasan tadahan air, pekebun-pekebun sana buat kolam. So bila buat kolam, air hujan turun, air tak turun ke bawah. Tapi kat dam air hitam, kita tengok di seberang perai. Isu di seberang perai pula, yang di Batu semua, ada apa problem? Sebab 23 kandang babi haram sana tak diambilkan tindakan. Mereka lepas kumbahan ke dalam sungai. Sungai Keret sampai jadi tahap 4 demi pencebaran. Begitu juga ada tuduhan bahawa ni PBA, pihak berkuasa air Pulau Pinang, membuang slush ke sungai. Begitu juga Sungai Juru. Sungai Juru kotak pasal apa? Jadi tahap 4 juga batu pencemaran. Sebab apa? Sebab kilang-kilang haram di area sana discharge air mereka ke dalam sungai. Discharge mereka punya ni ke dalam sungai. Kerajaan negeri Pulau Pinang, dia tak mau ambil tahu pasal pencemaran. Dia tak mau stop pencemaran. Tak mau tutup premis. Tak mau tarik lesen. Maka tak cukup air lah Pulau Pinang ni. Terpaksa mengharapkan Kedah. So, kenapa MCA atau DAP takut bila Kedah nak buat airport? Sebab bila Kedah buat airport, kilang-kilang di Kulim, di Sungai Petani tak akan menghantar barang ke airport Pulau Pinang. Dan cost of living di Kedah lebih murah daripada Pulau Pinang. Charge ayak di Kedah lebih murah daripada Pulau Pinang. Ayak di Pulau Pinang untuk kilang dah naik, ni baru ni naik 600%. Charge naik 600%. Sebab tu kilang banyak lari. Mencelah sikit boleh tak mana? Mencelah sikit boleh mana? Okey, dia Sila. isu yang ayak Kedah ni yang saya mula-mula saya tak apa nak faham sangat sebab MB dia banyak duk main pantun, dia banyak duk buat lawak dan sebagainya. Jadi saya cuba baca balik kenyataan MB Kedah ni daripada awal-awal dulu. Dia yang jadi isu yang ayak Nari Kedah ni sebab apa? Yang pertamanya dia dia ambil ayak daripada Kedah. Okey, fine. Kalau dia ambil, dia tak jual, tak apa. Dia ambil, dia pakai, tak apa. Dia ambil, dia tak jual.
dan orang kata apa, costing untuk apa penjagaan sungai dan juga costing untuk pemeliharaan sungai ini ditanggung oleh kerajaan negeri Kedah. Sedangkan Kedah tak jual apa ayak kat dia. Kedah tak jual ayak kat dia. Dan dia sendiri yang jual ayak kepada rakyat di Pulau Pinang. Sedangkan dia dapat ayak tu secara percuma. Dan kos-kos pengurusan, kos-kos pemeliharaan terpaksa ditanggung oleh negeri Kedah. Dan dia tak cuci apa semua. Dia sedut je ayak. Dia sedut, dia jual. Lepas tu yang nak kena pasang pukat sampah, nak kena jaga tebing, semua kita nak kena buat supaya tanah tak runtuh, ayak tak bergeladak, supaya sampah apa semua tak ada dalam sungai, kita nak kena buat. Kedah kena buat. Mereka tak buat apa, mereka just ambil jual. Dan sebab itulah saya tengok MB berkeras terhadap perkara ini. Kan? Sebab dia mengambil keuntungan ke atas rakyat, dan kita tahu juga syarikat ayak Pulau Pinang ni siapa pengurusi. Dia ambil duit, dia jual kepada rakyat Pulau Pinang, benda yang percuma dia jual kepada rakyat Pulau Pinang. Dia ambil duit untuk siapa? Mereka ni duk makan duit. DAP duk makan duit. Jadi sebab itulah Kedah tuntut. Kedah adalah negeri yang berdaulat dan mereka sepatutnya bayar. Singapura boleh bayar kepada Johor. Kenapa Pulau Pinang tak boleh bayar kepada Kedah? Jadi ni isu dia. Okey, contoh macam kata Kedah nak buat airport. Dia kena faham. Saya macam ni lah. Pulau Pinang dia kena faham. Kedah negeri bersultan. Negeri ada sultan. Dia bukan menteri besar saja. Ada sultan. Negeri berdaulat. Ada raja-raja Melayu. Dan dia tak boleh kacau pentadbiran negeri Kedah ataupun mereka ni tidak boleh mengganggu urusan Dewan Undangan Negeri Kedah di bawah pimpinan Tuanku Sultan. Dan mereka nak bagi tahu pula kat Kedah. Apa Kedah boleh buat, apa Kedah tak boleh buat. Kau sukalah awalan. Kita punya tanah, kita nak buat apa, takkan kita nak kena pergi minta. Kadang macam kita nak renovate rumah kita, lepas tu jiran duk main buat bising. Oh, hang tak boleh buat tile. Kita tanya pasal tak boleh buat tile. Tak boleh bubuh. Aku tak bagi hang bubuh. Padahal rumah aku pala toya dah abang kat Lingguang bagi tahu dekat dia punya ketua menteri ni, hang pergi mampu lah. Hang pergi mampu. Hang kalau hang kata hang tak suka airport tu ada di Kilim, hang pergi sudut ayah kat negeri Perak pula. Tak payah ada sudut di Kedah. Banyak cakap, banyak kerana dah lah ambil ayah tak mau biar duit. Lepas tu kita nak buat projek, nak kena jaga dia. Toya Abang Amin. Pihak kau tak bagi ayam, pihak kau tak bagi ayam. Daripada minta lah, Kedah, kat pihak tak mau bagi. Kedah pun daripada akan ambil buat free. dam sekat. Kedah akan buat dam sekat. Tak kira ambil juga. Habis orang Pulau Pinang tak Sebab layak. kita kena faham sistem pemerintahan Penang ni dia ikut style komunis. Ambil ya, jangan bayar. Komunis dia ambil tak bayar lah. Itu panggil komunis lah. Kan? Sebab tu saya tengok, okey, apa impact kepada Penang apabila dibuat airport? Bila dibuat airport yang ada airport kargo di Kedah, so bisnes di Penang akan drop. Dan kita tahu, di Penang ni dimonopolize oleh orang bukan Bumiputera. Kalau di Kedah, mungkin kawasan-kawasan tu akan dimonopolize oleh orang Bumiputera. Bisnes Bumiputera akan meletup naik. Yang tu yang mereka takut sangat. Dan kilang-kilang di Pulau Pinang pun dah dengar kabar akan berpindah ke Kedah jika airport di Kedah buat. Sebab untuk cut cost. Di Penang, gaji dia lebih tinggi daripada Kedah, kalau kita faham. Dan kita tengok macam di pulau ni, dari seberang nak datang ke Penang, naik jambatan, jam dan sebagainya. So, sebab tu, mereka cukup takut bila di Kedah diadakan airport yang ada servis kargo. Dan yang mereka marah lagi satu di Kedah, orang Kedah kat MB Kedah ni sebab nak buat pelabuhan di Yan. So akan kuranglah bisnes di Penang Port. So kalau jika dibuat di Yan dan airport buat di Sungai Petani di Kulim, maka bisnes Pulau Pinang akan drop teruk. Income Pulau Pinang akan drop teruk. Itu yang ditakuti oleh mereka. Apa masalah dengan negeri Kedah? Tak ada masalah apa. Kita nak daulat, kita boleh. Ya betul. Yang tu saya setuju. Sebab tu ikut undang-undang, Pulau Pinang tak boleh mengganggu gugat negeri mana-mana negeri lain. Urusan negeri lain. Yang tu sepatutnya mereka faham lah. Tapi mereka ni geng komunis tak boleh faham. Semua mereka nak sapu lah. Apa yang mengganggu gugat benefit mereka akan lawan lah. Yang tu kita tahu panggil mereka. Itulah.
Satu lagi, untuk macam untuk Syafiq lah. Syafiq beritahu tadi apa, orang gini cakap tu, air tu, naik kereta semua tu. Kalau kata DAP bagus, cuba main duduk Penang sat tahun 2 tahun, lepas tu tahu macam mana. Okey. Untuk kami orang Penang ni, kami dah duduk dalam Penang. Dah lama kami tahu. Perkampungan Melayu, perkampungan warisan. Perkampungan warisan ni hanya dapat daripada tempat Cina saja. Tempat Melayu takkan dapat. Walaupun Batu Uban tu adalah pelabuhan pertama di Pulau Pinang, sebelum Francis Lake ada lagi. Francis Lake datang Penang tahun 1786. Pelabuhan pertama di Pulau Pinang 1786. 1786. Ha? 46, 1746. 86. Yelah, 1746. Lah. Francis Lake ya? Berarti lah 1746. Saya bab sejarah. Saya tengok tak ada silap lah. 1746. 1786 kan? Ha? 46. 1786 sayang oi. Francis Lake sampai Pulau Pinang. Tak. 1786. 86. Lah ni 86. Dia meninggal tahun 1794. Ya, okey. Dia mati tahun 1794. Dia main Pulau Pinang 1786. Dia buka 1786. Pelabuhan pertama di Pulau Pinang. Okey. Francis Lake ni lahir 1740. Oh, 1740 Dia lahir. Kalau 1746, 6 tahun umur dia. Okey, sila. Okey, dia main Pinang 1786. Pelabuhan pertama di Batu Uban 1734. Okey. Ada surau, ada masjid di Batu Uban ni dibina pada 1734. Dibina oleh Nakhoda Intan. Dan kawasan pertama di Pulau Pinang yang diduduki adalah di Batu Perigi. Tahun 12. Macam mana mereka kata Francis Lake buka Pulau Pinang? Francis Lake bukan buka Pulau Pinang. Francis Lake buka Tanjung Penaga yang sekarang dikenali sebagai Georgetown. Nama asal Georgetown adalah Tanjung Penaga. Okey. So kita kata kawasan warisan hanya pada Tanjung Penaga saja. Batu Uban, Batu Perigi tak dapat kampung warisan. Sebab apa? Batu Uban dengan Batu Perigi adalah kawasan orang Melayu. Ini satu lagi penipuan daripada kerajaan Pulau Pinang. Begitu juga Haisan. Biasa dengar Haisan. Saya tak dengar. Gangster yang berperang di Lebah Bujang. Di Kemunting, Taiping. Long Jaafar dulu. Haisan dengan Haising. Haisan dengan apa satu lagi lah. Daripada rumah Pulau Pinang. Rumah mereka ni dijadikan sejarah. Sedangkan daripada gangster. Okey. Nampak pembohongan yang berlaku di Pulau Pinang ni mengenai sejarah. Kampung-kampung warisan yang diisytiharkan oleh UNESCO. UNESCO definitely dia pakai ikut. Dia pakai isytiharkan British punya bangunan. Dia tak akan isytiharkan penduduk tempatan. Sebab dia nak manipulate sejarah. Ya. Dan kita mengiyakannya. Yang tu saya rasa kerajaan perlu tukar juga lah sejarah Pulau Pinang ni. Kena beritahu betul-betul. Tapi itulah untuk yang sokong DAP ni, saya minta maaf banyak-banyak lah. Tolonglah. Haisan dengan Gihin. Tolonglah banyak, fikir 5-6 kali. Tolonglah. Mereka menipu setipu-tipunya lah. Mohon semua orang Melayu lah especially. Tapi kalau ikut tindasan DAP menindas ni, bukan sahaja Melayu. Cina apa dia bertindas? Janji bukan bangsa DAP. Cina apa dia kena tindas? Ni saya dah dengar Orange ni, 93 biji ubok keluarga Cina.
kena tipu beli rumah. Bayang duit rumah habis, rumah tak ada. Ni kita ajak kenal ni. Kita bantu mereka lah ni. InsyaAllah 9 bulan 8 ni kita akan masuk London. Pinang. Cadangan Hafiq mengenai number dan pelacuran insyaAllah saya akan bawa ke atas. Terima kasih Ustaz, cadangan yang bernas. Saya nak minta dirilah bagi orang lain lah chance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Nombor tu memang boleh buat lah. Beli pakai IC lah. Beli pakai IC dia tak boleh, orang Islam tak boleh beli lah. Orang Islam nak beli macam mana IC Islam? Tak boleh nak beli lah. Beli tak bukan kata kena tunjuk IC. Tak payah tunjuk IC. Pakai sistem. Maknanya dia beli nombor tu kena scan. Titit. IC. Tak boleh beli lah. Memang takkan beli lah. Sebab bab judi ni kita kena bagi dia susah macam tu lah kan. Kalau dia nak abang buat ni apa semua, dia tetap akan ada juga orang main judi. Tapi kita kena evolusikan dia punya sistem dia mengikut kepada orang kata apa teknologi yang ada sekarang ni yang akan menyukarkan orang untuk beli apa nama ni nombor. Okey tuan, pemanggil yang terakhir, pemanggil yang terakhir Abang Zulkifli Alias. Saya dah up dia naik dan saya harap dia accept kita punya visi untuk malam ni. Kalau dia masih lagi berada di sini. Jadi ini adalah list yang dia tak angkat tuan, dia tak angkat. Dia tak angkat berada, dia tak masuk. Saya try lagi sekali sebab ni adalah list yang terakhir lah. List yang terakhir. Jadi tidak ada. Okey, dia decline. Dia decline tuan. Dia decline tak apa. Okey tuan-tuan, kita pun telah mencapai 1 jam 45 minit. Sedar tak sedar tuan-tuan, sembang ni dia seronok, dia sembang kan. Khalid, masa ni dia berlalu pergi tanpa kita sedari. Jadi orang kata apa, esok rakan-rakan kita nak tengok, nak ulang balik video pun dia jadi panjang. Jadi banyaklah antaranya adalah pakcik-pakcik kita yang mana tidur awal, yang mana rajin pergi masjid tu apa semua. Dia kata kat saya, Afiq, tolong buat live pendek-pendek lah, 1 jam cukup lah. Pakcik nak tengok pun payah, dia kata. Sebab apa? Malam balik pada masjid, malam balik pada masjid tidur. Esok pagi tengah hari baru nak dengar. Jadi bila lama-lama, susahlah pakcik nak ulang balik. Jadi itulah saya dulu tak kisah 3 jam 4 jam boleh, tapi lah ni tak boleh lama. Jadi kita ada ni ramai pula masuk saat kita bagi ni. Selagi seorang-seorang ni, selagi saya nak tutup WC dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Afiq. Ya. Masuk pun ujung-ujung dah Afiq. Okey. Sabar. Ngomong lah apalah. Okey. Topik apa aku tak tahu ni. Aku masuk pun ujung-ujung kan. Hantar biar lah Afiq lah. Okey. Nak tanya apa? Saya beli apa? Masuk tengok sekerat dah. Tapi habis dah. Habis lama ke. Nak suruh saya hurai ke apa? Tak apa. Ni kita nak bubuh kebal sikit lah. Apa yang patut. Elok dah cara macam Pik buat tu. Cuma yang duk nampak lah ni budak-budak tu jangan duk kena tipu lah. Kesian. Bukan apa. Mereka kena tipu sekali dengan kita kena buat apa. Tu naya lah. Kita ni naya. Lapis-lapis atas ni kita dah masak lah. Adik-adik ni kena bagi faham. Orang duk tipu macam mana. Jadi kerana mereka kena tipu sekali dengan kita rugi. Jangan kita rugi. Pasal apa. Bertahun lah. Berpuluh tahun lah kita kena tipu. Nak tipu orang bukan susah macam Pik duk kata lah. Main ambil nama lah. Orang lain bantu main duk ramai-ramai ambil gambar. Tunjuk. Orang kata bagus lah. Duk tolong bantu orang apa semua. Padahal semua wayang. Wayang ambil nama saja. Naya lah kita. Duk percaya dengan orang lagu tu kan. Bukan pasal itu lagi. Banyak benda lagi. Macam sebelum ni, sebelum PM8 kita letak jawatan tu. Bukan main lagi mereka. Tekan hari-hari, tekan itu ini kan. Tiba-tiba lah ni senyap lah benda-benda tu semua. Alih benda-benda lain pula.
dia ambil apa budak accident lah, kesian potong tangan apa semua duk up cerita-cerita macam tu. Nak alih isu. Kan? Duk murung budak-budak apa hari-hari ada kes macam tu. Nak bantu pi lah, bantu kat kecamatan Belambak. Kan? Duk alih isu lah tu. Siapa ada anak kecil tahulah macam mana budak-budak kan. Kalau dia beban dia riau kita tunjuk apa-apa tak kira senyap lah. Dia alih isu. Tengok benda lain dia lupa pi bab-bab tu hak kena tipu tu. Jadi adik-adik jangan mudah kena tipu. Jadi kerana depa kena tipu sekali dengan kita satu Malaysia kena tipu buat apa? Kita hari-hari dulu nak bagi apa majukan negara kita. Kita nak ada yang baik. Bab-bab menipu ni ialah naya. Semua orang naya. Kan? Jadi kita kena tengok pandai nilai. Jadi apa yang berlaku lah ni saya rasa cukup elok. BN ambil pun saya rasa elok. Elok Bik. Pasal apa? Dengan keadaan rakyat tertekan. Rakyat tertekan. Dengan kerja tak boleh kerja. Duit pun tak ada. Nak kerja tak boleh. Nak kerja bahaya dengan penyakit apa semua. Walaupun kita ada cucu, anak-anak kita sekali kita balik rumah anak. Jadi bahaya. Pakat-pakat jadi takut. Kita tertekan takut dengan tak boleh kerja. Tiba-tiba mereka rampas kuasa. Jadi kemarahan rakyat tu mereka tanggung sendirilah kan. Siapa suruh nak ambil. Bila nak ambil, itu dia. Terima lah akibat dah. Orang tapi akan duk tunggu juga. Tapi duk tunggu juga bila nak tutup sepenuhnya ni. Itulah yang kita nak tunggu-tunggu tu. Tapi mereka buat itu nanya lah. Pasal apa orang duk harap duit bantuan nak masuk apa semua. Jadi jam habis. Orang tak dapat duit. Jadi orang marah. Lah ni orang sangat-sangat marah. Dia build up cerita ni awak tak cerita macam hari tu. Kan? Apa total lockdown lah, apalah, bantuan itu ini. Senyap dah yang tu. Dan ni duk kira nak pelepas masalah mereka. Bukan rakyat tak tengok. Bukan kata rakyat dia duk tengok. Raja-raja kita pun duk perhati kelagat mereka ni. Tapi tak lepas pi. Buatlah macam mana pun tak lepas pi. Setiap yang berlaku tu lah ni Fik. Aku dah tengok semua jadi jerat kat mereka balik. Jerat kat mereka balik. Lepas dah seorang. Lepas seorang ni. Tak apa. Rakyat duk nilai. Dekat orang baca komen-komen tu orang dah tahu dah tu RBA semua. Kan? Fake account apa semua orang baca dah. Hak tu kerja pemohon tu lama dah. Mereka sanggup keluar berapa banyak modal sekalipun mereka sanggup punya. Upah budak-budak RBA apa semua tu mereka duit berlambak. Banyak sumber yang mereka boleh dapat. Mereka akan dapat keuntungan lebih lagi setelah mereka dapatkan kuasa. Cuma yang kita sakit hatinya macam ada serbuan untuk apa? Mencegah maksiat ke apa ke macam Pik duk kata ada hello mai kata okey bagi settle bang. Layalah macam tu kan. Kita nak bagi semua clear. Masalah maksiat, masalah itu ini, perjudian, bagi settle semua. Ini ada pula ada atas yang mai duk hello kata terus settle bang. Itu yang kita tak mau. Jadi adik-adik tu kena faham lah kan. Kesian. Kita ni kalau sebelum kita tutup mata kita nak bagi settle semua bagi elok-elok. Kerana adik-adik kena tipu habis semua kena. Tu kita tak mau. Kena buka mata semua. Jadi apa yang saya duk nampak lah ni memang orang duk tumpu pada apa Pakatan Nasional lah. Jadi lah ni semua orang duk berdoa. Semua orang mengharap supaya UMNO dikuasai oleh kluster mahkamah. Kita minta bagi mereka duduk dalam tu sampai PRU 15. Minta sangat-sangat bagi mereka duduk dalam UMNO tu. Sebab apa? Sebab rakyat nak macam tu. Rakyat sendiri yang nak. Mengharap sangat-sangat. Tolonglah jangan keluar daripada UMNO. Minta duduk sampai PRU 15. Lah ni hampa nak buat apa buatlah. Hampa nak upah RBA ke, hampa nak fitnah. Okey, cuma satu yang saya nak pesan. Setiap kali PRU. Tak kira yang lepas-lepas pun kita tengok setiap kali PRU mereka tak keluar lagi. Waktu macam ni mereka tak keluar lagi. Waktu dekat-dekat. Contoh kata lagi seminggu 2 minggu dia akan keluar satu fitnah bermacam lah. Makin lah mana-mana yang kuat tu mereka akan siapkan video ke apa semua. Mereka akan buat fitnah. Mereka tak heran lah. Takat kena saman mereka tak peduli lah. Mau saman berapa pun orang saman lah. Mereka tak peduli lah. Jadi boleh jatuhkan seseorang tu. Itu yang kita kena tangkap lah ni. Yang tu
memang akan keluar benda-benda macam tu. Lah ni dia tak keluar lagi pasal terlalu awal lagi. Bila dah dekat dah, mungkin fee pun akan kena. Mungkin fee sendiri pun akan kena. Jadi kalau fee sama pun dia tak heran, dia bayar. Jadi kita jangan mudah tertipu. Lah ni depa nak buat apa, depa buatlah, depa punya suka lah. Rakyat duk nilai lah. Bayangkan bertahun dah, berpuluh tahun orang Melayu kita ramai. Sampai kilang pun kita tak boleh nak menguasai. Kilang makanan contohlah. Kita nak makan apa, makan kicap pun jenuh carilah. Nak cari produk keluaran kita punya. Nak cari bihun pun jenuh carilah. Nak cari susu pun. Kan? Sembang demi Melayu. Berpuluh tahun dah duk kena tipu. Tak payahlah. Kita jangan tertipu dengan kerana gula kopi kan. Jangan tertipu. Tu. Orang atas-atas ni mereka dah nampak dah. Orang lapis-lapis atas ni, adik-adik tu jangan mudah tertipu sangat. Kerana wang ringgit kita dah kelabu mata. Bagi RM50 kan. Bom minyak motor sana sini dah lupa dah. Jangan lupa yang tu. Aku tak tahu topik apa, Fik. Hantar kan. Okay. Dapat. Geram juga. Kita geram juga. Duk tipu lagu tu. Aduh, sakit jiwa. Tapi tengok kadang-kadang seronok. Seronok pasal apa? Macam orang tak nilai dia buat tu, macam orang tak nampak.